Bertemu semula kembali dalam secara live dalam rancangan NPMY, iaitu rancangan Borak. Okey, so dekat sini kita akan banyakkan berborak, bersantai dengan kita punya guest. So dekat situ. So anda yang sedang menyaksikan dalam secara live dekat kita punya Facebook, iaitu dekat NPMY, dan juga secara live dekat kita punya YouTube channel, iaitu Nutrition Pro. So bagi anda yang sedang menyaksikan secara live ini, pastikan anda terus share kepada semua kawan-kawan, tak kisah dalam waktu bekerja, waktu diorang tengah lunch. So mungkin dekat situ kamu dapat mungkin kamu ada jumpa kawan baru yang perlu tahu serba sedikit ataupun macam mana nak buat semua tu. Mungkin ada bukan yang mau bina badan tapi dia nak kurus. Tapi apa daripada diet food? So dekat sini kita akan bagikan kepada semua untuk sharekan semua benda ini untuk kepada anda untuk ketahui lebih lanjut. Pastikan anda teruskan share kepada semua kawan-kawan dekat kita punya Facebook, iaitu NPMY. So dekat Facebook tu anda juga boleh sediakan semua soalan-soalan ke dalam, dan akan masa dia tu kita orang akan jawab soalan-soalan yang kamu ada bagi dekat situ dalam. So pastikan teruskan share kepada semua kawan-kawan dan teruskan bersama dengan kami sehingga penghujung rancangan ini. Dan juga jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel, iaitu Nutrition Pro. So dekat dalam YouTube channel tu dia ada pelbagai informasi yang anda ingin ketahui. Macam mana nak workout, dekat rumah nak workout macam mana, lepas tu pemakanan dia macam mana, penggunaan aksesori tu macam mana. Sebab penggunaan aksesori tu memang sangat penting. Dia aksesori tu bukan hanya sekadar macam aksesori untuk perhiasan fashion, tak. So dekat dalam tu dia lagi banyak menggunakan untuk keselamatan diri waktu nak workout tu macam mana. So segala informasi ada dekat dalam Nutrition Pro tu, ya dekat kita punya YouTube channel. So dekat dalam tu pastikan anda tekan subscribe. Okey, tekan subscribe. Bila anda tekan subscribe itu, pastikan anda tekan butang lonceng, sebab butang lonceng itu segala updated news tu anda akan terima, dan bila anda terima tu dia akan keluarkan notification dekat dalam anda punya YouTube. Ada sama juga, pastikan anda like, komen dan juga share kita orang punya YouTube channel. So, di dalam rancangan ini, sebelum kita memulakan rancangan, di sini saya ingin pesankan sekali lagi kepada semua orang dan kita merayu kepada semua orang di mana kita punya keadaan sekarang, iaitu COVID-19 ini, pandemik ini masih lagi berterusan, dan kita pun sedia maklum semua informasi dan juga updated yang terkini, benda itu dah makin menaik, iaitu 1,000 lebih. Pastikan anda terus pakai mask, bawa sanitizer, pastikan jarak penjarakan sosial 1 meter, dan juga, bukan 1 meter lah, 1 meter saja. Kalau 1 meter terlalu jauh pula, 1 meter. Dan juga pastikan follow SOP yang telah ditetapkan. So jika anda rasa macam di dalam simptom yang dinyatakan itu ada pada diri anda, jangan sesekali melengahkan benda ini. Pastikan terus pergi ke hospital untuk buat pemeriksaan. Okey, sebab kalau kamu macam tak pedulikan benda ini, tapi kamu tak perasan orang yang sekeliling yang ada dekat kamu tu akan terkena juga. So bila anda sayang keluarga anda, sayang diri anda, sayang orang tersayang anda, pastikan anda mencegah benda ini. So pastikan pakai mask, bawa sanitizer, jarak penjarakan sosial 1 meter, dan juga follow SOP yang ditetapkan. So di dalam kita punya rancangan ini, kita ada satu orang kita akan boleh katakan sebagai personal trainer. So dalam personal trainer ini, sekali lagi kita akan berjumpa personal trainer ini sebab dia mempunyai pelbagai pengalaman, dari mana dia daripada kosong sehingga dia mempunyai pengalaman yang terkini yang lebih banyak dia akan bertanya. So dekat sini kita akan share juga kepada anda semua, dan dia pun akan share kepada anda semua, dan apa-apa soalan anda boleh ajukan. Beliau juga pernah menyertai pertandingan bina badan. Okey, walaupun dalam keadaan sekarang tidak mengizinkan untuk maksud saya sebelum ini. So sekarang ini adalah masa untuk dia dah teruskan untuk buat badan dia, iaitu mana tahu tahun depan dia pun akan join competition, sebab sekarang pun ramai dah join akan join competition untuk tahun depan. So sebelum kita berjumpa beliau dan ketahui lebih tentang diri dia dan juga tentang keadaan semua pasal workout ini. So dekat sini saya nak umumkan, iaitu sekarang ni Nutrition Pro mengadakan promosi MMX Mass Protein daripada harga 210 dan kini hanya menjadi 180 sahaja. Dan apa yang menarik tentang promotion ini adalah jika anda membeli 2 unit ke atas, anda akan dapat free dry bag, dan juga anda akan boleh dapat free shipping untuk penghantaran ke alamat yang terletak. Pastikan dalam alamat itu adalah alamat yang betul, penuh, nama yang betul, dan juga nombor telefon yang betul. Dan cara untuk nak membuat pesanan ini adalah senang sahaja. Type saja M+1, M+2 dan M+3.
Okay. So pastikan anda teruskan membuat pesanan ini, jangan lepaskan peluang ini. Kebaikan tentang MMS Maze ni adalah mempunyai pelbagai banyak dekat dalam. Dia semua dekat dalam. Ada BCAA untuk recovery, ada creatine, glutamin, carbs pun ada. Lepas itu dia punya kredit 1,300. Bukan itu sahaja, sebab benda ini mempunyai testosterone support dekat dalam untuk membantukan lagi badan yang anda inginkan. Dan juga dia akan menyebabkan berat anda makin menaik. Okey, so pasti jangan melepaskan peluang ini. Pastikan anda terus buat pesanan order dekat kita orang punya Facebook sekarang juga. Okey, so tanpa kita membuang masa, kita menjemputkan beliau, iaitu Jason Chua. Hi. How are you? I'm very good. Duduk. Salam sejahtera semua. Okey, inilah Jason Chua. Okey, seperti anda tahu, tapi sebentar lagi dia akan sharekan tentang latar belakang dia kepada anda semua juga. So, macam mana keadaan sekarang? Keadaan setakat ni memang baik. Walaupun sekarang ni COVID-19 memang ada pelbagai rintangan lah kita kena melalui. Antaranya sebagai personal trainer, banyak yang kita punya klien, customer kita yang mungkin takut sangat nak keluar ke gym. So sepatutnya kita kena tukarlah cara kita mengendalikan training kita. So contoh dia antara beberapa benda yang saya nak buat lebih pada gerak pada online coaching. Di mana kita buat benda macam through WhatsApp, kita buat update kan. Okay. Contoh dia kalau klien saya akan hantar meal plan, saya akan hantar training plan, right? And then setiap minggu kita akan buat macam video call, kan, live stream. Dia akan cakap, okay, gambar hari ni, minggu ni, okay, berat kamu tak turun. Okay, cuba kita tukar, kurangkan karbo sikit. Contohlah benda macam so itu yang apa yang kamu buat sekarang juga lah. Okay, sebelum kita akan teruskan lebih seterusannya lanjut tu, saya difahamkan macam kamu datang daripada Ipoh hari ni kah ataupun semalam sampai? Khas daripada Ipoh pukul 8 pagi saya gerak. Hari ni? Yes, betul. Pukul 8 pagi. So seorang driving ke macam? Seorang driving hari ni. Khas untuk interview ni. Yakin. Yes. So tak mengantuk. Tak mengantuk. Sebab kenapa saya beritahu? Setiap minggu pada hari Isnin saya menonton program ini, Borak Bersama. Okay. Setiap minggu kita dengarkan voice Adam setiap hari. Time kerja dekat dekat Ipoh tu selalu dengar Adam, dengar interview. Tapi I love this show. Kenapa saya beritahu? This show ni dia bukan setakat memberi informasi tentang training, tentang nutrition, tapi juga dia bagi motivasi. Macam one of my favorite episodes ialah episod yang dengan Manlong. Abang Manlong tu. Abang Manlong tu menjadi inspirasi saya daripada umur 16, 17, time-time yang saya baru nak up. Baru nak up untuk bina badan. Kita nampak, wah, abang siapa ni, junior, bawa umur 21 kan. Wah, dah sampai tahap development yang besar, sangat sado. Wah, saya bila kita dengar dia punya cerita, dia punya latar belakang, dia menjadi it's a very motivational lah. Itulah sebab saya daripada pun pagi-pagi awal-awal dah bangun nak datang sini bersemangat, excited. Semangat tu memang kena ada Walaupun pagi-pagi kadang mengantuk lah, kadang bagi malas semangat bangun tu memanglah begitu. Tapi kalau kita nak sesuatu benda yang kita perlu dapatkan tu, memang kita kena semangat untuk kejarkan benda tu. Okey, sebelum kita teruskan lagi tentang rancangan ini, maybe ada yang dekat situ yang tengah menonton ni tak tahu siapa Jason Chua. Ada yang sudah sedia tahu, tapi mungkin ada yang tak tahu. So mungkin maybe Jason Chua boleh perkenalkan diri dahulu, nama, umur. Boleh. Alright, nama saya Jason Matthew Chua. Saya berasal daripada Ipoh. Saya ni seorang jurulatih bina badan dekat Ipoh. Selain itu, saya pun baru jadi pengarang untuk e-book pertama saya, iaitu e-book A Very Malaysian Nutrition e-book about building muscle and fat loss. So itulah sebab some latar background lah, latar belakang saya. Selain daripada itu, lupa nak tambah ialah setakat itu je lah. Setakat itu je. Tak ingat dah. Tapi lepas ni kita akan ketahui tentang e-book Jason Chua. Ada apa dekat dalam e-book tu dan macam mana dia boleh terciptanya e-book ini. So dekat situ kita akan ketahui selepas ni lagi lah. Okey, sebelum kita borang mungkin mengenai bina badan, mungkin kita juga ingin tahu serba sedikit tentang latar belakang Jason. Apakah yang menyebabkan Jason untuk berminat dalam bidang ni? Boleh. So dia pada umur awalnya sebab saya ni seorang budak yang time muda lah. Saya memang gemuk, overweight. So consider obese lah. Fikirkanlah umur 13 tahun, berat saya dah 83 kg. Agak berat lah. Dalam kategori yang obese juga. Right. So selain pada tu, daripada segi fizikal satu benda, tapi daripada segi mental. Okay. So I come from all boys school, semua lelaki dalam sekolah tu, Sarawak St. Michael's Institution. Dia
kat sana kan, kita punya kawan, dia selalu, dia tak fikirkan macam dia orang buat lawak. Macam contoh dia, kamu gemuk lah, gemuk, gundu, fatty, fecai, macam-macam mereka buat lawak kan. Golombon. Macam-macam kan. Itu kalau bahasa Sabah cakap golombon lah. I learn something new today. So, benda tu mereka tak fikirkan banyak lah. Tapi bagi saya, walaupun kita senyum kat depan pada mereka kan, tapi dalam hati memang sakit hati lah. Yes. So, it did a lot of damage pada kita punya self-confidence. Kita tak confident kan. Kita pun rasa macam, apa boleh buat, kita rasa sedih. Tapi dalam hidup ni, walaupun time muda saya dah tahu dah, ada dua jenis orang dalam dunia ni. Jenis pertama ialah orang yang menangis, dah continue menangis dan tak boleh buat apa-apa pun. Dia keep on with their life macam tu. Tapi ada lagi satu yang menangis untuk gerak ke hadapan. Betul. So, walaupun sakit hatiku, memang saya start, walaupun tak tahu apa-apa tentang nutrisi, tak tahu apa-apa tentang training. Saya start dengan beberapa benda yang agak-agak kita boleh faham lah about weight loss lah. So, pertama sekali saya tahu, kalau kita nak weight loss, kita kena buat jogging, kita buat cardio. Itu benda saya tahu. Kedua time tu, saya tak tahu apa-apa tentang nutrisi. Tapi, saya tahu benda tu memang makanan boring. Itu salah, jangan ikut. So, start daripada tu, aku bangun pagi, pukul 5.30 pagi. Dan saya start berjogging sekolah. Agak-agak 7 km nak sampai sekolah lah. So, quite a distance. So, setiap hari saya akan jalan-jalan atau berjogging ke sekolah. And then from there, nutrition I memang that time tak betul sangat lah. Dia start dengan oats, kicap, tuna dengan itu frozen vegetables. Saya tahu yang carrot. Sebab masa tu pun kita pun punya tahu sangat kan. Sebab kita sedih macam mungkin diet ni macam begini. So kita kasih kurangkan je lah. Tapi ambil nasi lah. Mungkin sebabkan nasi. Cakap begitu. Tapi kita tak tahu apa-apa pun. Betul. So dasar kita just follow siapa. Masa tu kan kita masih muda lagi. Betul. Masih macam budak-budak. So kita pun tidak tahu apa nak buat. So kita just buat apa yang kita buat sahaja. So after that, daripada 7 km berpeluh pergi sekolah. Itulah kita bawa towel lah. Kita mesti mandi. Kalau tak, kita akan busuk kat sekolah. So start pada tu another 7 km. Bila saya datang balik sekolah, lagi 7 km. So from there kan, you see kat sekolah, this is my journey lah untuk datang ke dalam bidang kesihatan, kecergasan kan. Dia start dengan ni. Sebab daripada berat 83, saya dapat mencapai dalam 3 bulan. Berat 76 atau 73. Dalam rangka macam tu lah. Daripada 80. Daripada 80. Yes. Dari pergi 73 macam tu. Betul. Hampir 10 kilo lah. Around that weight lah. Memang cengkung habis, kurus habis lah. Tapi one thing lah, from there I dah masuk satu competition yang dekat satu majalah yang mungkin yang sekarang ni tak ada dah, tapi that time memang terkenal, nama dia Men's Health. Saya di feature dalam that magazine lah. And from there, sebab kat sekolah saya bukan yang cakap dah paling handsome, paling pandai, paling atletik pun tak. Tapi ni satu pencapaian yang first time orang datang kepada saya, Jason, macam mana kau dapat hilangkan berat badan kamu? Macam mana kau dapat shapekan otot kamu? So this is my first accomplishment lah dalam fitness industry. Daripada kegiatan ni memang dapatlah dia start to develop more and this is how I fell in love with fitness dengan bina badan lah. So start masa tu, umur Jason masa tu is pada waktu bila dah start untuk inilah masanya untuk saya buat perubahan. Time 16 lah kalau nak cakap jujur. One of the main reasons is aku cakap di sini, kau macam ni macam mana nak dapat girlfriend? Itu salah satu sebab lah, bukan the only reason. So memanglah start pada umur 16 lah, because dah penat lah kita dengar cakap orang gemuk, gundu kan. You know, I want to make a change in my life. Itulah sebab dia. So dekat sini ni yang topik berkenaan yang satu perkataan yang macam bagi setengah orang is satu penghinaan. So this one yang saya juga suka untuk nak share kepada anda semua dekat sini is bila satu penghinaan, satu penghinaan untuk kepada anda, tak kisahlah anda punya muka macam mana, anda punya badan macam mana. Kita sentuhkan pada topik macam yang saya cakap. Waktu sekolah tu selalu kawan ejek. Orang panggil macam kata ejek-ejek lah. So dalam dia orang macam ejek, Jason ni gemuk. Sama dengan saya dulu pun. Gemuk. Kalau cakap gemuk, tidak cantik lah, tidak handsome lah. Lepas itu badan terlampau besar lah, tidak orang suka. Memang waktu gemuk pun memang tidak orang suka. Betul. Kadang-kadang ada orang suka pun sebab duit je lah.
Terus terang cakap lah. Okay. So bila orang buat penghinaan gitu, jangan sesekali bagikan benda itu satu orang bilang tekanan yang sangat-sangat berat beban tu. Dia bukan sangat berat pun. Ya, memang bergantung kepada setiap individu. Senang cakap, tapi susah nak buat. But if you put on your mindset, kalau kita letak dalam diri kita benda tu hanya adalah satu positif sahaja. Anggap itu sebagai positif. Tak perlu nak anggap dia sebagai negatif. So benda itu kau nak anggap dia sebagai negatif sangat, yang merosakkan itu adalah diri sendiri. Betul. So that's why di sini kita nak share, bagi kepada orang yang rasa satu ejekan itu, jangan anggap satu tekanan yang besar. Ambil itu tukarkan kepada sebagai positif dan ambil itu sebagai satu motivasi untuk diri sendiri. Okey, bila orang ejek begitu benda, tak bererti engkau tak handsome, engkau tak cantik. Sebab bila perubahan tu berlaku, buka pun akan terus juga akan berlaku dekat situ. Boleh nampak perbezaan daripada dulu dengan yang sekarang. Okey, even saya sendiri pun boleh nampak daripada dulu dengan sekarang juga. Jason pun begitu juga, nampak muka yang dulu gemuk macam mana. Lepas tu dengan bila badan yang sudah ada, macam mana pula muka dia. So anggap itu sebagai motivasi. Jangan sesekali berterusan menangis. Macam lepas tu ambil ubat yang bukan-bukan, yang tidak cek dulu, lepas tu ambil makan sahaja, diet food yang tak betul, sampai menyebabkan diri sendiri sakit, masuk hospital. Jangan. Tanya kepada orang yang lagi ada pengalaman. So, bertanya dengan orang yang ada pengalaman, pergi dekat gym ke ataupun boleh cek dekat Facebook ataupun dekat Google siapa yang ada pengalaman benda tu. So, that's why it's a motivasi untuk ada. Jangan ambil sekali sebagai satu tekanan yang besar. Okay, ingat tu guys. So, dekat sini pula, dulu Jason cakap gemuk. Betul. Okay, bila orang cakap gemuk, lepas tu Jason start balik nak workout pada umur 16 tahun. Disebabkan nak workout tu disebabkan umur 16 tahun, disebabkan tak dapat nak tackle perempuan ke, ataupun disebab apa pula perubahan? Okay, so time tu kita daripada fasa gemuk, kita dah masuk fasa kurus, betul tak? So time kita masuk fasa kurus kan, kita nampak orang kat sekolah kan, kalau kat sekolah kita nampak kan berbagai jenis body type kan, ada yang sado, ada yang kurus, ada yang gemuk. So kita nampak kawan-kawan yang sado, orang yang start pergi gym kan, saya pun pelik. Oh, macam mana saya dah kurus tapi kenapa tak nampak six pack, tak nampak otot macam bicep semua kan. So aku pun start daripada tu, saya start kaji. Saya akan tanya kawan-kawan yang tahu, yang lebih macam Adam cakap, orang yang lebih pengalaman. Saya tanya macam mana kita nak training. Saya terjumpa satu kawan, dia ni for reals, yang ni saya rasa dia genetik dia macam Ronnie Coleman. Ada yang some of our few friends kat sekolah memang aku perasan yang sadu kan. This guy is another level. Dia walaupun pada umur 15 tahun, dia sudah tinggi dia 185 cm. Tinggi ya. Berat dia dah 89 dengan 90 around there. Dan dia memang development dia memang lain macam. Dia punya suara macam lelaki dewasa. The bicep dia pun besar, and true enough dia tu satu atlet yang memang amazing atlet. Dia tu short part dia represent Malaysia untuk SEA Games. Nama dia American lah, and he was the first person that start me dekat gym. Saya pun tanya, macam mana kau develop bicep kamu yang sangat besar? Dia bawa saya ke rumah dia, dan dia bawa dumbbell dia, dan dia ajar macam mana bicep ke shoulder press. Start lah daripada tu, and from there it's been a passion. Dia macam satu api dalam diri sendiri kan. Api tu semakin lama semakin membara. Itulah daripada itulah. So umur masa tu umur dia berapa masa tu? Oh, he's 1 year younger. That time saya 16, dia 15 tahun. 15 tahun. Okey, ini berkaitan bukan dengan genetik pula badan. Okey, you punya genetik badan you tahu sendiri. Yes. Dia punya genetik badan pula you tahu dia jenis macam mana pula. Okey, so ada tak persamaan ataupun perbezaan dekat situ? Okay, so kalau kita nak faham tentang genetics, kita cakap tentang body type, okay? Atau somatotype, atau nak tahu tentang dia punya scientific term lah. So, somatotype ni dibahagi pada 3, iaitu ectomorph, mesomorph dengan endomorph. Kalau ectomorph tu, dia maksudnya kamu usually small frame, joints kamu lebih kecil. Kedua, kamu metabolisme kamu lebih tinggi. Maksudnya kegunaan kalori sehari kamu lebih tinggi. Jenis yang kalau kawan-kawan kita kat sekolah kan, dia jenis yang makan apa pun tak boleh gemuk. That is called ectomorph. Kalau mesomorph, itu macam kawan saya American. American tu dia punya genetik ialah untuk senang nak binakan otot. Easy to build muscles. Zaman sekolah tak pergi gym pun sado. Ada jenis orang macam tu. That's usually the best for bina badan lah. And ketiga tu jenis endomorph. And saya tu jenis yang type endomorph lah. So, kamu kena ingat, dia is a spectrum. Tak ada orang yang betul-betul pure mesomorph, adalah, tapi dia macam percentage. Sometimes 90% mesomorph,
10% endomorph pun ada. So I am mostly endomorph. Senang jenis body type yang gemuk, senang gemuk. Susah nak lose weight. So memang aku tengok makanan pun boleh gemuk. So itu perbezaan dia tu pula. Yang metabolism dia tinggi dan sebutan tu pun susah aku nak hafal yang kau sebut tadi 3 benda pula. Okay. So macam you punya badan is dia jenis yang lambat. Yes. Dan yang satu, then you punya consider macam sebagai dia tu adalah you punya master ataupun sifu lah sebab dia ajar kan. Betul. So dia punya badan jenis type yang cepat. I mean dia memang cepat membentuk. Okay. So you punya ni pula dia mungkin dalam 1, 2, 3 bulan dia dapat. And then you punya tempo berapa lama pula? Okay, setakat ini kalau my best shape was in dalam 2019 time tu kita masuk Mr. Perak lah dalam heavyweight division. That time dah hampir 7 tahun training dan kalau kita count tahun ni dah 8 tahun training lah. So my biggest advice untuk siapa-siapa yang baru memulakan perjalanan kecergasan, perjalanan bina badan mereka, don't compare yourself to other people. Bandingkan diri sendiri dengan orang dengan kamu. Okay? Just make sure yang setiap kali kamu pergi gym, kamu training lebih baik daripada yang the last time. And then kita compare dengan diri sendiri je. So sometimes banyak orang dia takut as a trainer, dah bertahun trainer ni, banyak yang klien saya dia macam takut nak pergi gym. Kenapa? Dia orang macam rasa macam kalau dia pergi gym dia kena judge. Dia macam, "Oi, kalau saya kat ni betul ke saya salah guna mesin nanti orang marah." Jangan rasa macam tu. Banyak siap orang. Even saya sendiri mengaku pun waktu saya buat permulaan pergi dekat gym, saya pun macam takut orang pandang saya. Sebab bila orang pandang saya takut macam fikiran saya dah fikir bukanlah dia tengok saya ni saya tidak boleh pergi gym ke ni, badan macam saya macam ni. Kalau saya pergi gym ni diorang macam tak puas hati je tengok aku. Banyak mindset dekat situ. Tapi macam yang kita pernah share sebelum dekat episod-episod yang lain, jangan peduli pun apa diorang nak fikir. Sebab tujuan kau hanya satu je. Kau datang pergi ke situ untuk apa? Nak lose weight, nak sihat, nak bina otot. Buat. So at the same time is kau boleh berkawan dengan diorang. Sebab diorang hanya pandang, bukannya kau jenis X-Men pun boleh baca orang punya fikiran. Betul. Kau pun boleh baca fikiran orang pun apa orang fikir. So itu datang daripada fikiran sendiri saja. So ignore apa yang dalam fikiran tu. So bertanya, bertegur sapa, and then at the same time boleh minta tunjuk ajar. So go ahead. So dekat situ you punya tempo daripada you punya gemuk tu sampailah you punya badan yang you dapat. Tempo berapa lama you dapat actually punya badan? The best physique tu dah hampir 6 tahun. 6 tahun training. Memang ada banyak kesalahan sudah dilakukan pada awal-awalnya. Tapi macam as I say to everybody lah, ia satu perjalanan. Kita tak boleh bandingkan diri. Because some people dalam 1-2 tahun dapat badan yang cantik. Ada yang ambil yang lebih masa lah. Macam saya ambil masa yang lebih lama sebab bila permulaan tu mungkin dapat guidance yang bukan betul ataupun ikut guide yang salah. Macam cakap lah. So jangan risau. As long as kita tahu di mana destinasi perjalanan tu akan berakhir. Walaupun kita ada detour, kita ada ghostan, kita akan akhirnya capai juga. So take your time. That's my biggest advice. Correct. Sebab bukan setiap manusia ataupun genetik badan yang kau boleh dapat dalam pop sekejap siap dapat terus boleh tunjuk badan, tak. Okay, benda ni semua akan take time. It depend. Even saya pun perlukan take time jugalah sebenarnya. Sebab yang ada pun nampak bahagian chest dengan bicep dengan tricep. Tricep belum lagi. Dan perut pun belum. So that's why it can memang take time. So, tapi itu pun kadang terpulang dengan pemakanan yang kau ambil. Betul. Okay, pemakanan yang kamu ambil macam mana. Kalau pemakanan yang betul, then dia akan bantu lagi cepat sikit. Okay, so itu berkenaan tentang perbezaan dengan setiap genetik badan orang dan tempoh untuk dapatkan result dia macam mana pula. Okay, so dekat sini pula sudah berapa lama macam Jason berada dalam bidang bina badan ni? Dah berapa lama? Berapa lama tahun ya? Okay, kalau memang kita start lah daripada umur, I consider bina badan ni start pun walau daripada permulaan kita nak hilangkan lemak badan. That is also part of bodybuilding. Bila orang cakap bina badan, mereka selalu ingatkan kena pakai posing trunk naik pentas. Tak semestinya. Bina badan maksudnya kita nak improvekan kita punya physical, kita punya daripada segi fizikal. So even you're losing weight, dia masih bina badan juga. Cuma kalau kita nak bertanding dalam bina badan, itu benda yang lain. Yes. So agak-agak dalam 7 tahun dah. 7 tahun jugalah. So dalam 7 tahun tu banyak juga macam you punya masa yang you korbankan, you punya budget you korbankan. So macam mana you punya situasi masa tu pula? Okay, so this is something yang
pada yang mungkin ada yang tak tahu, kebanyakan mungkin tak tahu, yang dah agak lama saya dah kerja dalam bidang ni daripada umur 17 tahun. Saya start dengan sebagai satu salesman buat jualkan suplemen dengan jadi satu jurulatih lah, dah agak-agak dalam 8 tahun. Dan kalau nak cari cakap menggunakan suplemen ni dah hampir 1 dekad dah lah. So from there kita kena tahu soalan dia lagi sekali, dia lupa lagi. So tempo yang apa ni, pengorbanan masa, bajet tu semua tu, macam mana pula kamu handle masa tu? Okay. So as I always tell even my customers, yang dia cakap, okay, kalau nak beli protein ni mahal lah, kalau nak guna ni mahal lah. So memang kau kena gunakan masa, anything that you love doing. Okay, contoh dia lah, kalau nak beli iPhone 12 yang paling latest every single year, kamu boleh keluarkan je berapa ribu nak keluarkan. Kalau nak dapat kereta, installment 2,000, 3,000, nak pun kau akan dapat. So you must desire, you must want that body. Macam kau nak handphone yang baru, kau nak kereta yang baru. Sama juga, you cannot pay the price of a kancil untuk satu bandar Lamborghini. Tak masuk akal. Betul. So dasar dia memang perlukan pengorbanan masa dekat situ untuk kau bekerja, untuk kau mencari bajet kau nak untuk baik. Sebab kau mau capai satu benda, kau memang kena korbankan masa, kena korbankan bajet, kau kena korbankan. Tapi yang penting is kamu dah ada dia punya plan. Okey, berkaitan dengan bajet plan pula, yang penting kamu dah ada bajet kamu. Terutama sekali bagi yang dah berkahwin dan dah berkeluarga. Betul. So dekat situ is kena hati-hati bila berbajet. Okey, kalau tak cukup bajet, buat ekstra. Maybe boleh jadi dropshipper, boleh jadi sebagai reseller dekat situ. Untuk dapatkan lagi side income yang selebih dia dekat situ lah. Okay. So, okay. Mungkin at the same time juga mungkin Jason boleh kongsikan sedikit perjalanan. Sebab waktu sepanjang tempoh mungkin 7 tahun tu. Okay, daripada umur 16-17 sampailah sekarang. Maybe dekat situ dalam perjalanan tu ada yang manis, ada yang pahit tentang pengalaman tu. Perjalanan tu macam mana pula? Ada tak? Start daripada manis lah dulu. Manis ya. So memang yang manis tu ialah manis, madu manis. Wow, we're talking about first love ni. Memang ni topik yang intense. Okay, so kalau kita nak start daripada like I said lah, the first part tu memang saya punya pencapaian pertama dalam hidup saya rasa lah, ialah the feature dalam magazine tu. Itulah start orang yang saya rasa orang nampak nilai dalam saya. Sebab before that macam cakap lah, saya bukan yang paling handsome, saya bukan yang paling pandai, walaupun bukan paling atletik pun. Orang mungkin tengok saya bukan jurulatih sekarang ni, ada dapat badan macam ni. Saya bukan jenis macam atlet kat sekolah, represent sekolah untuk masuk ni, masuk tu. Tak. So this is the first time yang orang nampak that value in me lah. Orang start datang to saya, Jason ni, kau macam mana nak buat macam ni. And I think so competing, kalau nak cakap pasal bina badan tu, it's both proses lah. Ada cakap lah, pahit ada manis dia. Pahit dia lah bila kita first nak lakukan satu nak tukar tabiat lah. Bila kita nak tukar badan, kita pun kena tukar tabiat kita. Contoh daripada kita selalu makan kat luar, kita sekarang kena start masak makanan, kita start timbang makanan. Then memang makanan tu kalau nak banding dengan benda yang lain yang lebih berlemak, bergula, memang yang tu lebih sedap. So kalau kita nak diet tu, memang makanan tu bukan cakap tak boleh sedap, tapi kurang sedap daripada kalau kita makan kat luar. Tu memang rasa pahit sikit lah. Dan first time kita lalui training, it's both a love-hate kind of thing. Sebab training tu, kalau contohlah kita training kaki, kita buat 10 set squat, sakit kaki. Ada tak sepanjang waktu training tu berlaku macam kecederaan joint? So praise be to God, so far tak ada lagi major injury. Setakat ni ada satu ligament tear dekat saya punya wrist kat sini. That's why aku ada gunakan MX wrist wrap. Kalau korang ada, kalau buat bench press berat kan, belilah MX wrist wrap tu. Memang saya pakai sekarang ni sebab sekarang ni dah injury. So janganlah kamu buat bench press atau any heavy presses tanpa wrist wrap tu. Sebab kita tak tahu. Kalau kita tak pakai benda untuk cover kita punya kecederaan di bahagian dalaman tu, so kita tahu, so memang sekarang kita rasa macam tangan kita sangat kuat. Memang kuat. Tapi kadang-kadang benda tu di luar jangkaan, benda tu akan terjadi tiba-tiba. So akan menyebabkan kecederaan kat situ. That's why aksesori tu penting. Aksesori tu bukan sebagai satu orang bilang fashion untuk just pakai untuk suka-suka, tak. Dia ada tujuan. Setiap aksesori yang dibuat tu ada tujuan. That's why ada dekat situ is kena pakai aksesori untuk dapatkan. So kalau anda ingin nak beli aksesori itu juga, anda boleh pergi dekat kita orang punya website, iaitu nutritionpro.com
nutritionpro.my. So dekat situ pun anda boleh tengok aksesori apa yang kita jual ataupun boleh pergi dekat kita punya outlet terdekat. So dekat situ pun boleh anda nak beli dekat aksesori dekat situlah. So that's why aksesori tu buat benda tu is penting. So itu adalah perjalanan hidup manis kau dekat situ. Betul. So kalau macam manis ni nak sampai dapat girlfriend jugalah akhirnya lah. Ada dapat, ada hilang juga. Sebab juga bina badan juga. Perkara biasa. I think so one of the most bitter moments dalam perjalanan bina badan ni, sebab there's one time yang saya sudah cakap lah, my pastor dia selalu cakap satu line tau, balance is the key to life. Okay, keseimbangan lah maksudnya. So ada satu tahap ni saya terlalu ke dalam bina badan sampai saya lupakan sampai kita tahu satu cerita lah. Benda yang buat saya bangun daripada benda ni ialah bila satu klien tanya saya, Jason, bila last kamu makan dengan keluarga kamu? Aku ambil masa untuk sekejap untuk fikir. Weh, agak lama ni. Hampir 6 tahun saya tak makan dengan keluarga saya. And I think about it lah. Jason, betul tak kau nak korbankan keluarga kamu untuk dapatkan satu title untuk bina badan? Boleh cakap title tu tak penting. Tapi sanggupkah kamu nak buat macam tu? So time tu saya memang bangun lah. And sekarang ni bila saya dah nak masuk balik dalam bidang kecergasan dengan bidang bina badan ni, saya kena ingat, don't come to a point where kamu korbankan keluarga, kamu tak ingatkan pada Tuhan, pada you punya religion, kamu lupakan semua. And so kena ada balance untuk semua tiga-tiga benda tu lah. And that was a bitter moment yang dah bangunkan saya lah. Bukan terjadi pada anda semua sebab anda mempunyai perancangan anda sendiri, tapi memang benar ada setengah orang yang terlampau obses sangat benda ni dalam bina badan sampai lekah dengan masa terhadap dengan keluarga, dengan pasangan, dengan isteri ataupun dengan suami, dengan anak-anak. So dekat situ, jangan terlampau obses. So sebab kita dalam satu minggu tu pun ada rehat dia satu hari, at least satu hari ataupun 2 hari. So masa itulah is your time untuk luangkan lebih banyak masa kepada mereka semua. Bukannya untuk banyak membuang masa dekat gym sahaja. So, masa dalam badan pun perlukan rehat. Sama macam enjin kereta. Betul. Kau bawa kereta tanpa rehat, enjin pun akan rosak. Betul. So that's why ini so make sure jangan terlalu obses sangat. Nak sampai target kena make sure ada plan. Tapi ingat orang yang tersayang tu memang itu penting. Okay. So sekarang ni kita bertanya berkenaan dengan buku e-book pula. Okay. So dekat sini juga kami juga telah diberikan satu salinan digital adjacent dalam buku ini juga. So mungkin pembaca-pembaca diberitahu yang Jason dulu gemuk. Jadi pernah Jason diejek oleh orang kenalan ataupun dipanggil nama-nama yang tidak sedap. Betul. Okay. So dekat situ mungkin Jason boleh cerita sedikit tentang e-book tu dulu pula. Macam mana benda tu boleh terjadi pula? Okay. So macam kita dalam starting interview ni, kita dah discuss pasal pertama sekali pertukaran dalam bidang mana-mana pun lah, walaupun dalam kecergasan, kejurulatihan ataupun masak ke apa. Kita sekarang ni dalam dunia yang baharu, dunia yang digital sekarang ni. Sebab kenapa? Sebab COVID-19. It's either you adapt or you die. So antara satu rintangan yang saya kena lalui iaitu klien enggan nak pergi ke gym. Kenapa? Takut terkena jangkitan COVID-19. So daripada tu saya fikirkan itu satu sebab saya tuliskan e-book ni. Kedua ialah dalam hampir 1 dekad saya mengguna dengan menjual suplemen, banyak aja yang saya rasa macam Adam pernah jumpa kawan ataupun customer yang datang dan cakap, Adam, kenapa saya dah minum 2 bag Max Gainer ni tak naik berat? Yes, Adam, betul. kenapa saya ambil fat burner ni tapi berat tak turun-turun? Sebab apa? Sebab I find that a lot of Malaysians, asas pemakanan dia memang kosong ataupun memang very low. Contohlah saya bagi satu contoh tentang Max Gainer. Okay, some of these customers bila saya tanya balik mereka, okay, kamu gunakan Max Gainer ni betul ke tak? Betul. Saya minum 6 scoop sehari MMX Max. Itu cara gunakan dia lah. Tapi saya tanya mereka, Bapak, lepas tu makan macam mana? I tak makan benda lain. Memang akan terjadi pun. Memang ada just terima customer macam tu. Macam tu. Bila tanya ambil tak satu hari 6 cukup? Ambil. Okey, pemakanan pula macam mana? Pemakanan satu hari saya ambil 2 ataupun 3 kali. Okey.
Makanan apa yang kamu ambil? Okey, dia bagi tahu. Okey, makanan jenis-jenis yang ini yang macam goreng, lepas tu portion yang sikit, tapi makanlah sebab perut tu tak boleh nak terima. Kami cakap, dia explain, benda ini adalah suplemen. Makanan tambahan. Makanan tambahan. Standard satu hari 6 kali. Nak dapatkan actual tu, kita orang dah guide. Sebab kita pergi dekat sini tujuan adalah untuk guide. Kita bukan jenis yang kau nak jual produk begitu sahaja. Tujuan adalah untuk kita guide. So that's why, sebab itu yang memang perlukan customer. Even saya sebagai customer pun, bila saya pergi kat kedai, saya perlukan guide. So saya tak tahu pasal benda tu, that's why saya perlukan guide. Betul. So that's why kita bagi tahu dengan customer is bila kau ambil benda ni, untuk kau nak dapatkan ideal weight tu, apa yang kau perlu buat? Kita orang dah bagi. Is benda tu kau just follow sahaja. Benda yang paling lucu lagi yang saya terima satu ni, kita dah explain. Satu hari 6 skop. Okay, bila satu hari 6 skop, kita dah bagi tahu. Mungkin kau boleh separate. 3 scoop selepas breakfast, 3 scoop after you workout. So ada satu pula, produk ni saya tidak boleh, dia terlampau manis. Terlampau manis? Okey, tanya dia, satu hari kamu ambil 6 scoop? Ya. Okey, ambil 6 scoop satu hari tu macam mana? Satu shaker ni 6 scoop. Kaya tak? Satu hari 6 scoop. Betul, saya tak tipu. Ini memang betul. Yang ini memang customer ya. Satu hari 6 scoop. Sebab itulah dia manis. Air berapa saja kau letak. Even though kau letak 500 ml pun, memang dia manis sebab kau letak 6 scoop. Betul. Dan saya macam, oh my god. Dia explain. Okay. So that's why tujuan dia tu, kenapa perlu disediakan e-book untuk kepada anda semua. So, kadang-kadang bila kita explain, kita dah lupa benda tu. Customer akan terlupa. Ada jenis customer yang memang jenis yang memorize, tapi ada customer yang tak jenis memorize. So nanti bila kita dah explain benda tu, nanti tiba-tiba sampai rumah dia lupa, alah berapa So diorang nak cari info lagi balik. So that's why dekat situ kenapa e-book tu dicipta untuk bantu anda untuk guide. Tapi dalam e-book Jason tu, it's not only about your punya genetik, you punya consumer, no right. Sebab dekat dalam e-book tu Jason sediakan untuk kesemua jenis sekali kan. So dia punya konsep game. So dalam e-book tu ada cukup informasi untuk kamu ciptakan satu diet plan yang akan 100% berkesan. Okay, so contoh dia lah. Okay, example, semua orang yang pergi ke gym ataupun selalunya orang nak tambahkan otot dengan hilangkan lemak badan. That's why this is the two biggest topics dalam dia. So, okay, kalau nak faham je, senang je. Kita kena first faham breakdown lah. BMR. BMR itu ialah basal metabolic rate ataupun berapa banyak kalori kita gunakan. So kalau lelaki dewasa antara umur 18 hingga 30 tahun, dia perlukan agak-agak 2000 calories. Okay. So kalau saya nak hilang lemak badan, obviously kita gunakan bandingan bisnes lah. Okay. So if I want to make bisnes saya nak kembangkan bisnes, kalau saya nak binakan otot, okay, sama macam saya nak kembangkan bisnes. So bisnes itu kena ada lebih duit, kena ada untung, betul tak? Daripada maintenance, right? So dah ada cukup untung, baru kita boleh naik. So that's why kalau let's say maintenance kamu 2,000, kamu ambil 2,500. Kalau susah nak dapat calories daripada makanan, ambil lah MX Mass Gainer kat sini. Dia untuk, inilah fungsi Mass Gainer dia. So supaya kau boleh faham kenapa kau gunakan Mass Gainer dan macam mana nak naik. So the opposite is kalau kita nak hilang lemak badan. Kalau hilang lemak badan, okay, contoh dia kalau kita bandingkan dengan bisnes lagi sekali. Okay, kalau bisnes tu agak-agak perlukan dekat RM2,000 untuk maintainkan bisnes tu. Kalau saya nak hilangkan lemak badan, saya kena make sure ada kerugian 500. Okay. So normally kalau bisnes fizikal, kita kalau ambil daripada duit mana? Duit pada bank account kita. Betul tak? So bank account badan kita kat mana? Lemak badan. Itulah sebab untuk make up for the 500 calorie deficit dalam kau punya BMR tu, dia kena bakar lemak untuk dapatkan. Kalau kita nak lagi bakar lagi lemak, kita tambah MX taxable. Itu contohlah. Okay. So dekat situ informasi anda boleh dapat dekat dalam e-book Jason yang telah sediakan. So anda boleh beli sekarang ni adalah harga promosi, iaitu daripada harga asal RM17. RM70. RM70. So sekarang dia menjadi RM40. RM40 sahaja. Okay, so itulah jangan petikaikan tentang orang bilang harga. Sebab harga itu ada value dia, iaitu daripada segi masa yang kau telah luangkan, research yang kau telah luangkan, kau punya otak berat tu nak bagi the correct punya answer untuk guide dengan kamu semua. So dia perlukan masa benda tu. Bukan lagi termasuk dengan kos benda-benda kau nak printing apa semua. So that's why it's a value dan orang bilang kita appreciate orang tu untuk nak
yang senang untuk kita nak dapatkan ibu ataupun tuju ajar guideline yang senang. Sebab kita bertanya dengan orang, kadang-kadang orang tu pun tak tahu. Kadang-kadang bila orang yang share tu pun adalah sebenarnya adalah dia punya untuk diri dia sendiri. Dia tak tanya pun dengan orang tu, dia punya genetik dia macam mana, badan dia macam mana, jenis cepat ke tak. So kadang-kadang orang pun tak tahu. So that's why benda ni ibu is dia ada pelbagai dekat dalam tu yang anda boleh dapat. Tapi dekat situ macam mana pula diorang nak beli ataupun nak dapatkan? Okay, kalau nak dapatkan ibu tu, just very simple. Bolehlah ikut saya dekat IG dulu, dekat Jason The Chua. Kat sana boleh DM saya. Ataupun saya memang aktif dalam grup NPC, Nutrition Pro Community. Bet some of you are watching actually dalam NPC sekarang ni. Thank you so much. Saya memang kuat aktif dekat sana lah, nak beri informasi, nak bagi tips. So korang yang belum masuk lagi NPC, make sure you join. It's a very great group yang Nutrition Pro dah sediakan untuk kamu. Banyak otai-otai yang bagi experience mereka kat group tu. So boleh DM saya dekat Facebook ataupun dekat IG. Dan lepas tu saya ada boleh hantar PDF melalui WhatsApp ataupun email. So dekat situ anda boleh dapatkan ataupun follow dekat IG dia, boleh dekat DM dekat IG untuk dapatkan tentang ibu tu, ataupun sebarang soalan pun boleh directly tanya dekat dengan Jason lah. So at the same time juga anda juga boleh join kita punya NPC group. So dalam NPC group itu pelbagai ada ramai otak-otak dekat dalam yang boleh share tentang soalan yang anda ingin ketahui, untuk minta tunjuk ajar, semua ada dekat dalam. Kalau terjumpa sebarang orang bilang negatif, komen dekat situ yang bukan membantu, ignore. Okay? Sebab kita punya tujuan dekat NPC tu adalah untuk sharing, bagi tunjuk ajar, bagi guideline, bagi tips apa yang kita perlu buat. Sebab nobody is perfect. Semua orang yang mendapat actual body ataupun sampai target datang daripada zero. Okey, datang daripada zero. Bukannya masuk dekat situ datang dah jadi perfect. Tak. Okey, even though kau macam badan kau sekarang ni pun sebenarnya pun datang daripada kurus, daripada gemuk. So dapatlah sekarang. Dan yang orang yang dapat actual badan tu pun datang dari mana juga? Daripada tunjuk ajar juga. Daripada orang yang diminta ajar. Tak kisahlah soalan yang sama kah, soalan bodoh kah. Kita just tolong. Tujuan kita ikhlas untuk bantu orang. Betul. Okey. So dekat sini sebelum kita teruskan lagi, dekat sini saya nak bagi satu, orang bilang penjelasan. Okey, penjelasan penekanan dekat sini. Okey. So apa yang kita share ini adalah sebagai sharing ataupun opinion ataupun suggestion, guideline. Macam saya cakap tadi, nobody is perfect. Okey. So kita belajar daripada bawah. Kita bukannya start masuk dalam dunia ni kita dah tahu semua benda. Betul. Even though kita start daripada sekolah rendah juga pun, daripada sekolah tadika sampailah kita habis belajar. So Dawan, bukannya kita just share tapi benda tu tak sama dengan apa yang orang punya pendapat, orang punya suggestion. Sebab you pun belajar daripada orang lain juga. Dan benda ini dia bukan hanya satu topik, dua topik, tak. Dia besar. So banyak benda kita akan belajar. Kita akan macam Jason juga. Dulu belajar dengan orang yang pada waktu 16, bertanya dengan orang ni. Lepas tu buat research, lepas tu tanya. Memang Jason akan nampak pelbagai jawapan dan juga orang bilang soalan yang berbeza. Tapi kita just ambil mana benda yang tu betul dan kita cuba sendiri sama ada betul ataupun tidak. So dekat sini tak kisahlah kalau kita apa yang kita share tapi tak sama. Sebab tujuan kita sini adalah untuk share, untuk bagi tunjuk ajar bagi semua orang supaya kita dapat tahu benda tu yang kita pun tak tahu. Okey. So sebelum kita teruskan lagi kepada soalan yang seterusnya, so dekat sini saya nak tekankan lagi sekali lagi untuk promotion MMS Mass Whey Protein, which is yang ada dekat depan yang ada nampak dalam skrin ada sekarang ini. Ini adalah promotion MMS Mass Protein daripada harga 210 dan kini menjadi 180 sahaja. Dan cara untuk membuat pesanan ini, anda hanya perlu pergi dekat kita orang punya Facebook NPMY, letakkan situ kita order anda, tekan type saja M+1, M+2 dan M+3. Dan special untuk promotion kali ini pula, jika anda membeli 2 unit ke atas, anda akan dapat free dry bag. Free dry bag ni dia jenis yang macam ni. Memang dia sesuai untuk anda lah. Okay, ni dia punya tali. Alright. So dekat ini memang dia sesuai untuk kepada anda yang nak pergi gym, boleh letak botol, boleh letak tuala dekat dalam ni, dan dia orang bilang waterproof. Okay, waterproof. So dia tidak ada masalah. So yang ini memang senang. Tapi stok ini limit. So jangan lepaskan peluang ini. Pastikan anda buat pesanan sekarang. Satu lagi promosi yang bagus tentang untuk kali ini pula, jika anda beli dua unit ke atas, anda akan dapat free shipping. Tak perlu bayar apa-apa pun. So jangan lepaskan peluang tentang kebaikan tentang MMS Mass ini. Macam seperti kita dah nyatakan, semua ada ke dalam.
Semua ada dekat dalam. Kita ada BCAA, creatine, glutamin, Claris 1300, ada carbs 250 gram. So dekat sini pula yang paling penting sebab dia ada testosterone support. So testosterone support ni akan bantu lagi untuk sampaikan actual badan anda dan dapat gain anda punya weight juga. So dekat sini ini yang special tentang ini. So ingat, bila pakai benda ini, kita kena punya pemakanan dekat rumah dan juga dekat luar ataupun kita kena makan juga. Bukan 1, 2, 3 kali ataupun tak makan langsung. Okay? Sebab ini adalah suplemen sahaja. Alright guys, so untuk dapatkan ebook tu pula macam Jason dah cakap tadi, pergi dekat IG dia ataupun boleh WhatsApp dengan dia ataupun boleh dekat kita punya Nutrition Pro community iaitu NPG. So dekat situ anda boleh juga cari Jason tu dapatkan ebook tu juga. So ebook tu pun penting untuk anda. So anda yang sedang menyaksikan pula, pastikan anda terus share kepada semua rakan-rakan. Jadi kita orang punya Facebook dekat NPMY. New York Penang, Malaysia Yellow. So NPMY, that's one kita punya Nutrition Pro punya Facebook. Anda boleh share bagi kawan-kawan anda. Dan jangan lupa juga secara live kita punya dekat YouTube channel iaitu Nutrition Pro. So dekat YouTube tu pastikan anda tekan subscribe. Selepas tekan subscribe, tekan butang lonceng. Itu yang paling penting. Sebab notifikasi semua akan dapat daripada dekat situ juga. And then jangan lupa like, komen dengan share. Okay, so dekat YouTube tu ada pelbagai informasi yang anda ingin tahu dan macam mana nak belajar benda tu, nak buat benda tu semua ada dekat dalam. Okay, so the next question pula kita akan bertanya, pasal motivasi pula. Okay, lepas motivasi ni kita akan bertanya balik kepada pasal buku tu jugalah. So motivasi mungkin Jason boleh share kepada orang lain apa yang menyebabkan apakah motivasi yang Jason boleh dapat menceburi dalam bidang bina badan. Okey, benda yang paling bagi saya motivasi tu ialah bina badan ni satu sukan ataupun satu hobi yang memang bagi saya memang positif sangatlah. Okey, sebab kenapa? Pertama sekali bila kita menceburi bidang ni, kita mesti belajar lebih tentang diri sendiri. Bukan daripada segi hanya fizikal, daripada segi mental juga. Pada siapa-siapa yang pernah masuk pertandingan bina badan, dia akan tahu berapa banyak rintangan, berapa banyak benda yang kamu kena sacrifice untuk sampai ke pentas. And then dalam proses tu kamu akan tahu apa adalah limit anda, apalah had anda. So sometimes kita fikir kita boleh pergi jalan macam ni saja. Tapi when you join a bodybuilding show, bila kamu dah bukan cakap masuk pertandingan bina badan saja, walaupun you dah dapat tukar badan kamu, baru kamu tahu this is actually my limit. This is actually I can do more. Okay, so kita dalam proses membaikkan diri setiap hari. And I say it's a very healthy thing. And daripada tu kita pun belajar tentang daripada segi training. So kita tahu basic biomechanics badan semua. Even though walaupun tak mendalam sangat macam basic like a scientist ke apa, tapi at least kita ada basic dia. Even about nutrition, tentang pemakanan, kita pun at least ada tahu serba sedikit. Dan lagi kita mencuburi bidang ni atau dalam hobi ni, kita akan tahu lebih lah. So that is one of the greatest motivation yang saya rasa dalam sukan bina badan ni lah. So dekat situ kan. Okay, so that's what itulah motivasi yang Jason sharekan kepada anda semua kenapa dia boleh ceburi dalam bidang ini seperti anda dah dengar lah. Dan anda juga mempunyai motivasi sendiri. Okay, so Jason mempunyai motivasi dia sendiri dan anda mempunyai motivasi anda sendiri. So tapi ini adalah motivasi yang Jason cuba untuk berikan kepada anda semua. Dan anda hanya perlu fahami maksud motivasi yang Jason sharekan kepada anda semua. Okay. So dekat ini kita akan sentuh berkenaan pula macam tentang ilmu. Okay, macam tadi kita cakap ada setengah orang berkaitan dengan ilmu ni. Dia bila orang cakap je benda ni, dia cakap betulkah? Bukankah sepatutnya benda ni macam begini, seperti begini? Jangan nak main jawab saja macam itu. Okey, so kalau macam sebab setiap orang punya individu ilmu yang orang dapat ni berbeza. Okey. So kalau macam Jason pula, apa pandangan orang yang macam begitu pula? Okey, so macam Adam cakap, betul juga. Ada banyak jenis pikiran orang, cara teknik orang. And bukan cakap apa yang Jason cakap ni semua 100% akan berkesan untuk kamu. Tak semestinya. Ini hanyalah pendapat seseorang. And ia ialah satu macam cakap, ini satu perjalanan is through trial and error. Kamu kena try, kena cuba.
Then kena buat kajian dan kena aplikasikan pada badan diri sendiri. Dan kita tahu ada yang jenis buat diet keto lebih berkesan. Keto maksudnya kita makan lemak tinggi, karbo tak ada dengan protein tinggi. Ada yang jenis low carb diet lagi berkesan. So itulah beberapa contoh yang saya boleh bagilah untuk siapa-siapa yang nak tak tahu dah fikir nak dengar pada siapa kan. So bagi saya it's like I said lah, pertama sekali kena buat kajian, kedua kena aplikasikan pada diri sendiri. So saya cakap lah, jangan rush, kita kena lalui lah. So kalau orang yang dah banyak ikut saya, ada yang juga saya punya customer ebook yang tonton benda ni, yang you trust me with the information, dan kau nampakkan result dia, that's why orang ikut saya dalam dalam my methods. Because kalau orang ikut dekat my IG kan, saya akan selalu upload saya punya client progress, my own progress. So my method so far has worked for quite a lot of people lah. So siapa-siapa yang kau dengar cakap tu pun, make sure yang mereka boleh nampak dia punya result lah. Nampak result. Dan bukan dari segi badan mereka saja, tapi juga dia punya klien-klien juga. Yes, betul. Sebab kadang-kadang bukannya semua orang yang mempunyai badan, tapi dia mempunyai orang bilang pengetahuan ataupun orang bilang knowledge tu dia ada dekat situ. Sebab apa yang dia belajar itu adalah untuk diri dia sendiri sahaja. Betul. Tapi dia tak tahu pula diri anda tu macam mana pula. Macam yang kita dah nyatakan beberapa kali inilah. Okay. So kita kena tengok. Yang paling penting adalah knowledge. Okay. Bukan daripada kau punya fizikal, tapi daripada knowledge. Itu pun yang paling penting. Okay. Mungkin ada satu, mungkin anggaplah situasi senario ni. Okay. Macam saya ni adalah customer. Okay. Saya tengok keadaan badan dengan badan Jason sekarang. So saya nak compare dulu. Okay, Jason bagi tahu badan. Oh, saya nampak Jason badan begini. Oh, okay, dapat ada six pack, muscle, bicep naik semua. Tapi tiba-tiba saya nampak Jason pula badan macam yang ada sekarang ni. So apa pula Jason akan jawab? Okay. So saya akan jawab benda ni. Sebanyak kita nampak kan atlet-atlet bina badan, kita nampak mungkin jurulatih juga kan. Sometimes kita pun juga manusia. Kita pun melalui benda yang kamu lalui juga. And sometimes kita pun akan fall back sometimes. Kita akan ada times yang kita tak berdiet, times kita mungkin ada masalah-masalah personal tersendiri. Tapi yang paling penting kita tak boleh give up. Kalau saya dah give up long time ago kan. Time saya dah gemuk, saya tak continue training, saya tak continue untuk memberi informasi pada orang. That means that my mission sudah habis, dah dapat capai saya maklumat saya lah. So maklumat saya dalam hidup tu memang harap-haraplah dalam my lifetime dapatlah kita mensihatkan Malaysia. Sebab kenapa? Malaysia ni merupakan satu antara dalam Asia paling obese dan paling banyak kes diabetes kalau tak salah. So harap dalam hidup saya kan dapatlah saya boleh tolong kurangkan kes kencing manis. Sebab kenapa? Ini benda yang memang personal bagi saya. My father this year, tahun ni baru dia melakukan surgery untuk potong dia punya jari, dia punya toe, sebab dia terpijak atas paku. And then dia kena amputation lah. So memang itu benda yang menakutkan kepada siapa-siapa yang tahu penting kencing manis ni. It starts as a small cut, tapi could be very, very fatal lah. So itu mungkin lagi satu motivasi kenapa saya datang balik untuk mencuri bina dalam bidang kecergasan ni, supaya saya boleh membuat satu perbezaan dalam kita punya hidup atau hidup orang lain lah. Yeah, so that's why daripada segi apa yang fizikal itu tak penting sangat. Yang penting adalah guide yang diorang bagi, knowledge tu yang paling penting adalah knowledge. Okay, tak kisahlah badan tu orang pun nampak macam begini tu kau rasa macam betul ke apa yang dia bagi ni? Badan sendiri pun tak betul nak cakap orang pula. Ada setengah orang macam begitu. Tapi ingat dalam dunia ni is pasal knowledge. Sama juga benda yang kau bekerja benda tu, tak kisahlah apa sekalipun, orang akan petikaikan tentang knowledge. Bukannya orang petikaikan kau punya fizikal pun. Betul. So that's why kadang-kadang setengah orang bila kau nampak badan dia dulu dengan yang sekarang berbeza, mungkin badan dia dulu yes nampak sangat perfect body. But tiba-tiba kau nampak dia berisi. Sebab kenapa? Satu, of course kita akan nampak obviously is sebab pandemik. Orang masa tu gym tak buka, so kita makan. Kedua is pasal dalam keadaan ekonomi. Ketiga pasal pekerjaan. That's why badan tu macam ni. Tapi knowledge itu still masih ada lagi. Itu yang paling penting. So kita jangan petikaikan tentang fizikal orang. Yang penting kita petikaikan pasal knowledge itu sahaja. Betul. Okay. So yang penting kita dapatkan ilmu tu dulu. Alright. So dekat sini pula balik kepada buku ini pula. Jason berbincangkan tentang penggunaan protein mengikut berat badan. Maybe
Jason boleh beri serba sedikit petua untuk mengira pengambilan protein yang perlu oleh setiap orang. Right. So memang ada banyak jenis pendapat tentang topik ni dan mungkin akan dapatkan banyak kontroversi sikit lah sebab kat Malaysia ni saya rasa kebanyakan diet orang ni bila dia bagi advice untuk protein intake mungkin terlalu tinggi, iaitu selalunya dalam 1.5 hingga 2 gram. So contoh dia kalau kamu ikutkan 2 gram atau 1.5 gram, adakah apa benda-benda side effect akan terkena? Takkan kena apa-apa pun, cuma mahal. Kita tahu dalam diet benda yang paling mahal adalah sumber protein. Yes, correct. So kebanyakan sekali ni I dah try dah jenis 2 gram pun I dah pernah try, 1.5 gram pun saya pernah try, 1 gram so far. Result yang saya dapat dekat 1 gram dengan 2 gram tak ada beza. So maksudnya 1 gram is usually enough. Kalau kita ikutkan WHO, orang dengar WHO, World Health Organization lah. Okay, WHO ni dia ada buat recommended daily allowance, iaitu dia recommend 0.63 gram untuk setiap kilo berat badannya, kena ingat. So kalau kita ikut yang direkomend WHO tu, yang tu cukup untuk ward off disease. Maksudnya kamu takkan kena apa penyakit kalau dapat 0.63 gram protein untuk setiap kilo berat badan. Tapi bukan optimal untuk bina otot. Itulah sebab saya rekomenkan 1 gram. Okay. So that's why itu apa yang adalah pengiraan pengambilan protein. Okay, maybe kita boleh minta Jason bagi satu lah. Okay, satu kita ambil sebab kita kalau macam dekat kita Nutrition Pro ni kita selalu akan terima customer yang ambil whey. Yep. Sebab mungkin diorang nak buat cutting balik. Right. Okay, maybe Jason boleh share tentang macam mana pula macam mana pengambilan suplemen tu dan pengiraan untuk ambil tu dan apa lagi perlu diambil dari segi pemakanan, apa yang perlu diambil lagi. Okay, example orang sekarang ambil whey. Okay, diorang ambil whey, so macam mana pula untuk diorang dapatkan cutting balik? Okay, so pertama sekali kalau kita nak cakap tentang nak hilang lemak badan, first thing first kau kena ke dalam defisit lah, calorie deficit. Maksudnya kau kena bakar lebih daripada kamu makan dalam sehari. Number one. Kedua, kita kena dapatkan cukup protein. So cukup protein tu kiraan dia 2.2 gram untuk setiap 1 kilo lah. So like my body weight is 100 kilo. Okay, so if I want to lose weight, I kena makan 220 gram protein. Okay, brand yang saya dah gunakan hampir dah 2 tahun saya menggunakan without fail every single year ialah brand MMX Whey. Ini bukan sebab Nutrition Pro sponsor saya akan cakap benda ni. Tak. It's really true. I've been using it for the past 2 years already. And kenapa? Okay. When I tell my customers, bila nak beli satu protein supplement, jangan beli sebab kenapa ada brand kat tengah sini. Oh, this is a good brand saja. Tapi kita tak faham tentang isi kandungan whey protein tu atau protein supplement tu. Okay, contohlah, kenapa saya nak recommendkan MMX Whey? Bukan cakap MMX Whey is number one brand in the world. Tak semestinya. Tapi daripada quality dia, daripada ingredient dia, dengan harga dia, memang berpatutan. Okay, first thing first, kenapa MMX Whey tu baik? Dia ada 27 gram protein untuk setiap scoop. Banding dengan brand lain. Ada yang 20 gram, ada yang 24 gram. Tapi jarang kita nampak 27 gram. Dan ada yang 30 gram. Ya ada. Tak boleh cakap brand mana satu. Tapi kalau kita check kat belakang, serving dia 40 je. Scoop dia lagi besar. Kita pun terpukau dengan nombor besar 30 gram protein. So actually kalau kau perasan, MX Whey tu ialah 6 pounds. Okay. Banding dengan brand lain 4 pounds atau 5 pounds saja. Okay. So value for money. Kedua, dia ada enzyme kat dalam. So enzyme bromelain, papain dengan lactase. Benda ni dia boleh hadamkan atau digestkan protein yang tersebut. So beza quality protein yang baik dengan tak baik ialah, okay, contoh kalau saya bagi 27 gram protein, bolehkah anda serap semua dan gunakan untuk bina yang otot? So for me, I dah gunakan, I become for you guys lah, satu lab test. Okay, I dah test untuk diri sendiri. Dekat 2 tahun I dah gunakan. I dah guna time aku buat sizing, aku ada time guna untuk buat cutting pun saya guna MX Whey. So memang boleh nampak kesan dia lah. Korang kalau nampak result dia boleh tengoklah IG saya, boleh nampak my before after kat sana. Alright. So pemakanan dia pula macam mana pula? Kalau orang nak cutting ni, diorang dah ambil whey, diorang dah nak losekan diorang punya fat. So diorang punya pemakanan tu pula macam mana pula? Okay. So selalunya makanan tu kalau kena faham tentang macros satu benda, mungkin kalau nak tahu lebih topik ni memang besar. So selalunya kita nak potong karbohidrat lah. Okay, contoh saya give you my Mr. Perak punya diet. Aku start dekat I'm quite a simple diet lah. So time tu saya makan 1 kilo nasi sehari. Alright.
1 kilo ayam, dekat 500 gram brokoli dengan carrot, dengan this 3 je lah, ada lebih. Tapi untuk faham je, for you guys to understand. Okay, protein kita tak tukar-tukar, maintain the same. Alright. Tapi karbohidrat tu kita start potong. Okay, from 1 kg, throughout untuk ini proses 6 bulan ya, kita perlahan-perlahan kita mengurangkan karbohidrat. Okay, daripada 1 kg nasi jadi 800 gram. Kalau berat tak turun, okay, kita potong lagi nasi. Setiap 2 minggu saya akan timbang. Kalau berat tak turun, maksudnya calories badan you dah biasa dengan calories tu. Dia kena lagi kurang lagi atau kita pun kena tingkatkan kardio. Itu lah. Tapi dari segi pemakanan kita kurangkan karbohidrat ataupun kita boleh kurangkan dietary fat atau lemak dalam diet kita. So dekat situ bila anda terima pandangan orang lain ataupun tunjuk ajar daripada orang lain, diorang bagi tahu okey, buat cara pemakanan yang begini. Even though kalau kami pun akan guide dengan customer, bila try untuk nak diet, kita akan cuba dahulu untuk follow diet ini. Kalau rasa macam benda tu is still sama, kita tengok lagi dekat situ apa masalah dekat situ. Then baru kita akan ubah lagi ataupun kurangkan pengambilan dekat situ. Sebab benda tu dia berbeza sebab kita tak tahu jenis badan orang tu macam mana. So that's why kita kena tengok dia macam mana and then mungkin kurangkan ataupun cuba lagi tanya lagi apa lagi, kenapa saya punya weight still sama juga. Kenapa saya punya physical badan still sama juga. Apa lagi saya salah buat dekat situ. So that's why dekat situ kena tengok. Okay. So dekat situ kamu kena tahu lebih banyak tentang cara pengambilan tu macam mana, supplement, lepas tu pemakanan tu, dia ada calculation dia sendiri. So you guys kena hati, tapi kena banyakkan bersabar lah. Nak dapatkan target tu memang kena bersabar. Especially bila kalau kau yang gemuk, yang susah nak kurangkan berat badan, memang kena struggle masa tu. Betul. Okay, so dekat sini pula dah sharekan tentang buku tu macam mana, pengambilan protein tu macam mana. So kalau dekat sini is jenis pemakanan yang boleh orang dapatkan sumber protein tu pula. Sumber protein ya. Okay, so sumber protein tu saya memang suka gunakan, aku gunakan whey protein sebab susah nak dapat cukup daripada kita punya ayam, daripada daging semua kan, agak susah. Dan lagi satu, kalau kita buat kiraan dia, sebenarnya whey protein tu lagi jimat daripada kita nak beli banyak ayam. Per gram protein lah, dia lebih senang lah and lebih murah. So sebenarnya dalam diet saya memang sekarang ni agak budget sekarang ni, so saya makan lebih banyak pada chicken breast atau ayam. Memang saya grillkan. And then daging tu memang bukan saya minat sangat tapi juga boleh gunakan. Telur putih, whole eggs pun boleh ikut pada fasa diet kamu lah, diet cutting ataupun bulking. And ikan salmon. Tapi boleh je as long as kita tengok dia punya daging tu memang kalau lean ataupun berlemak tu, as long as dia fit dalam kita makro maksudnya adalah nombor target protein, target fat, target carbs. Kita kena tahu lah as long as dia fit dalam kita punya range tu, kita boleh makan dia. Tapi apa yang I dah bagi contoh tu ialah benda yang saya makan diri sendiri lah. Okay, that's right. Okay, so dekat situ pula, alright. So, okay, dekat whey tu sekarang kita ada protein 27 gram, ada 30 gram. So, daripada segi pemakanan tu, perlukah kita tambahkan lagi kita punya gram juga? Walaupun kita ada ambil benda tu. Contoh ni? Contoh macam whey tu kita ada 27 gram. Okay, daripada segi pemakanan yang daripada rumah ataupun dekat luar, kita nak tambahkan lagi protein tu. Ada masalah ke ataupun tidak ada masalah? Tak ada masalahnya. Tak ada masalah. So, kan? Okay, so contoh dia macam kalau kita ambil the most generally, kalau kita jual suplement for me, so I recommend orang ambil 3 scoop sehari. 3 scoop whey protein. Tapi dia bergantung pada situasi juga. Contoh dia macam saya, ada banyak experience nak kirakan nutrien dia kan, berapa gram protein saya perlukan sehari. MX Whey tu saya minum 1 hingga 2 scoop sehari saja. Tapi saya dah dapatkan cukup protein daripada saya punya makanan yang lain. Contoh macam ayam ada banyak, telur. So dia bergantung lah. That's why I check, you kena ikut formula dia. Kamu kena tekun pergi buat kajian tu, berapa gram protein kamu consume sehari. Kalau nak tahu macam mana nak kirakan berapa gram protein tu, actually very easy. Tak susah sangat pun. Just pergi pada Google, type in contoh dia, grilled chicken breast 100 gram, nutrition facts. Grade A eggs 1 nutrition facts. Dan kita kumpulkan berapa banyak calories dia, berapa gram protein dia semua, and that's how kita nak kirakan cukup protein ke tak. Yes, itu berkenaan dengan protein. Okay, sebab kadang-kadang kita pun kena tengok pengambilan satu hari tu berapa yang kita boleh ambil.
situ pun kita kena tengok juga. Sebab protein ni kebaikan dia pula, dia selain daripada untuk recovery daripada muscle pain, but at the same time it can help you to build your muscle juga. Betul? Okay, to benahkan badan. That's why protein is very important. Okay, so nanti kita akan cerita lagi perbezaan antara protein dengan carbs pula. Okay, so dekat sini, kepada anda yang ingin membeli MMS Whey Protein, anda bolehlah pergi PM dekat kita orang punya Facebook juga untuk dapatkan harga tu. Dan macam mana pula shipping cost dia, apa lagi yang kita orang ada. So dekat situ anda boleh PM dekat situ lah. Okay, so kita alihkan kepada soalan sedikit dekat sini pula. Okay, kami sentiasa mendapatkan persoalan mengenai perbezaan maize protein dengan whey protein. Okay, sebab kedua-duanya mempunyai protein yang sama. Okay, so dekat situ mungkin Jason boleh memberi bimbingan ataupun orang bilang memilih protein yang sesuai untuk mereka pula. Dan juga apakah perbezaan dia tu pula. Okay, so perbezaannya memang kalau nak understand memang senang je. Okay, whey protein ialah untuk bagikan kita protein sahaja. Tapi kalau kita ambil mass gainer, selalunya mass gainer dia ada karbohidrat dengan protein tinggi. Okay, sebab kenapa kita nak tambah karbohidrat yang tinggi? Sebab kita perlukan calories. Macam cakap dah, kalau kita nak besarkan bisnes kita, nak besarkan badan kita, nak besarkan otot kita, kita kena ada lebih daripada apa yang kita bakar. Itulah sebab kita ambil mass gainer. So setelah itu kalau mass gainer macam this actually a very good mass gainer, quality mass gainer. Kalau nak gunakan MX mass, saya akan beritahu beberapa sebab lah. Lain pada dia isi kandungan dia, macam apa Adam dah cakap kan, dia ada bagi creatine, dia ada glutamine, ada test booster. It's all in one mass gainer. Kalau kita bahagikan dia kan, kalau kita nak belikan glutamine, kita nak belikan creatine semua, memang mahal. Dia all in one. Tapi one added fact mungkin Adam boleh tambah lagi. Actually kalau kita tengok dia punya kandungan dia, dia punya carb source, okay, karbohidrat source dia, sumber karbohidrat dia. Okay, kalau kita baca kat belakang lah, if you guys dah pernah beli ke ataupun boleh tengok Google sekarang ni, just search dia punya facts. Okay, soalnya ingredient yang utama dalam mass gainer adalah maltodextrin. Okay, iaitu that's what normally people use lah. Dalam MX Mass pun ada, tapi dia ada tambah juga organic pea starch dengan Cap10 dengan Reximate starch. Okay, benda ni lah karbohidrat yang lebih quality lah. Sebab kenapa dia lebih quality, ni untuk orang yang nak lebih penerang sikit, mungkin mendalam sikit. Okay, dia dah mass ataupun karbohidrat tu, dia lebih, size dia lebih besar. Okay, dia absorb macam gula juga, cepat. Tapi sebab size molekul dia besar, dia boleh tolak lebih nutrien masuk dalam tisu otot kamu. So maksudnya creatine, glutamine, BCA semua boleh masuk sel-sel otot kamu lebih senang. Itu lagi satu manfaat kita nak gunakan mass gainer MMX, melainkan brand yang lain jugalah. So back to the topic of apa beza mass dengan whey. Boleh tak, mesti ada yang soalkan, boleh tak saya guna whey protein untuk buat mass? Boleh juga. Macam Jason pernah buat sizing guna banyak solid food. Cuma mungkin bukan, dia ikut pada individu. Macam saya ada cukup masa untuk masak-masak, packing semua. Tapi ada yang juga rakan-rakan sekalian atau sahabat-sahabat sekalian yang mungkin tak cukup masa nak preparekan makanan, ataupun ada yang tak boleh lalu nak makan 6 kali sehari. Betul. Itulah sebab orang wujudkan mass gainer supaya senang kita minum, pancur dan minum saja. Alright. Okay, so itulah perbezaan. Sebab mass ni kepada orang yang nak gain weight, okay, kalori yang tinggi, dan dapatkan orang bilang, selalu orang panggil sador lah. Okay, whey pula is basically kepada orang yang nak diet, orang yang nak cutting. That's why bila orang nak cutting ni, dia punya protein dia pun tinggi juga dibandingkan dengan MMS mass. Tapi kalau mass ni dia punya protein lagi tinggi sebab dia memang perlukan untuk bina otot lagi besar. So dekat situ itu adalah perbezaan dia. So harap you guys dah faham tentang perbezaan dengan mass dengan dan juga whey protein dekat situ. So itu adalah perbezaan dia. So okey, kita akan teruskan lagi nanti soalan yang ada lagi beberapa soalan yang kita akan ajukan. So dekat sini sekali lagi saya nak promotekan kepada anda semua, iaitu Nutrition Pro sedang menjalankan promosi MMS Mass Protein daripada harga 210 dan kini hanya menjadi 180 sahaja. Dan tentang special promotion untuk kali ini, anda akan mendapat dry bag, dan dry bag itu ada limit stok selagi dia masih ada lagi. Untuk dapatkan dry bag ini, anda perlulah membuat pembelian 2 unit ke atas. Bila anda dapat 2 unit ke atas, anda akan dapat free dry bag. Seperti anda saya dah showkan kepada anda semua, iaitu ini dry bag dia ni. Okay, so this one is dia punya dry bag lah.
Okay, it's a waterproof as well. Okay, kalis air. Alright. So, and then apa lagi special tentang untuk promotion ini, anda boleh dapat free shipping jika anda beli 2 unit ke atas juga. So, anda akan dapat dekat situ. Alright. So, bagi anda sedang menyaksikan ni, sebab ada lagi beberapa soalan kita akan ajukan, dan kepada anda ingin mengemukakan soalan, boleh letak dekat kita orang punya Facebook dekat situ punya komen. So, teruskan share kepada semua orang. Jadi kita orang punya Facebook iaitu NPMY, dan jangan lupa saksikan juga kita orang punya secara live dekat YouTube channel, dan pastikan subscribe, tekan butang lonceng paling penting, dan like, comment and share. Okay, dekat YouTube channel tu anda akan mendapat pelbagai informasi dekat dalam. Okay, so tentang e-book pula anda boleh dapatkan dekat Jason. Okay, IG iaitu Jason Chua. Jason Chua. Okay, so dekat situ pun anda boleh komunikasi dekat kita orang punya NP group. Okay, Nutrition Pro Community. So dekat situ pun anda boleh dapat Jason Chua juga untuk cari dekat situ dan dapatkan info tentang e-book, ataupun boleh minta tunjuk ajar ataupun apa-apa soalan pun boleh dekat situ juga. Dan jika anda ingin minta tunjuk ajar, boleh juga pergi dekat kita punya NPC tu. So dekat situ pun anda boleh letaklah gambar ataupun soalan. So semua otak-otak akan bantu anda juga. Yang negatif-negatif anda pedulikan. Alright. So dekat sini kita akan bertanyakan soalan tentang orang yang tengah menonton ini. So ada beberapa soalan dekat sini. So soalan yang daripada saudara Hakim Johari. Okey, dia akan bertanya dengan Abang Jason. Ada pakai steroid tak? Okey, Jual, untuk senang jawab, ya, mesti ada. Sebab kita masuk competition tu dia benda yang bukan cakap diperlukan, tapi kalau kita nak pergi jauh dalam pertandingan bina badan tu, memang satu benda yang kalau tak digunakan boleh cakap you are in disadvantage. Tapi benda kalau kita nak buat badan cantik, kita nak maintain badan yang sihat, tak payah guna benda-benda macam ni. And for those I know yang walaupun kita cakap kan, we don't use this, the more people will say, I nak guna lagi. Contoh mungkin macam Hakim Johari ni kot. Okay, so nak cakap lah. So kalau kita nak buat benda-benda macam ni, kita kena faham dulu. Especially kalau you tak nak guna barang macam ni, kita kena buat blood work. So blood work maksudnya kita test darah. Okay, so kita kena test darah, sebab benda macam steroid ni semua dia ada side effect tersendiri. Contoh dia macam kalau kita gunakan benda macam D-ball, banyak orang pernah dengar lah. Kalau you masuk dalam bidang ni, kau akan jumpa benda-benda macam ni. Okay, so steroid antara side effect dia ialah dia boleh naikkan kita punya blood pressure, dia boleh increase kita punya bad cholesterol. So that's why kita kena buat blood test untuk check dulu. Okay, semua kita panggil blood marker. Blood marker semua sihat, everything okay, baru kita nak proceed nak gunakan. Then actually sepatutnya dalam cycle tu, kalau gunakan barang tu, kau kena buat blood test lagi. Dan selepas tu kau kena blood test lagi. So what I'm trying to say here is, kau sebelum nak gunakan benda ni, alamak, kenapa? A lot of my customers lah, orang yang nak beli supplement, ataupun mungkin klien, ataupun orang yang message saya dekat Instagram, Jason, steroid apa saya nak gunakan? I tanya mereka, okay, diet you ada diet? Tak. Ada guna supplement? Ada, tapi macam ni macam tu. Ada yang tak guna supplement pun. Ketiga, training macam mana? Training pun macam tak boleh cakap kat sini lah. So senang faham, benda yang asas pun tak ada lagi, basic things pun tak ada, kau nak gunakan steroid, buat aku gelak lah. So jangan membazir. Jangan membazir masa anda, jangan membazir duit anda. Kalau anda pun tak konsisten benda itu, so it's no point. Dan yes, terus terang memang benda tu akan ada side effect, tapi jika anda follow instruction ataupun arahan yang betul, benda tu takkan terjadi apa-apa pun. Dan dipesankan ataupun dinasihatkan kepada orang yang terlampau obses sangat, nak cepat sangat, jangan sesekali cabar ataupun peduli apa yang orang nak cakap. You punya badan masih begini, pakai benda ni pun masih juga begini. Pedulikan. Sebab benda itu is will take a process. Okay, perlukan masa untuk dapatkan result. Sebab dia berkaitan dengan anak punya badan juga. Dan jangan sesekali overdose nak pakai. Dan jangan over limit. Okay, as long follow the instruction yang betul. Okay, remember, mesti kena follow instruction yang betul. Jangan sesekali sembarangan main pop, siap. I think so, it's like I said lah, ni satu proses. Dan kalau kita nak gunakan apa-apa barang, walaupun it's not even steroid lah, kita gunakan supplement juga, kita kena faham isi kandungan dia, side effect dia, dan kita kena tahu lah semua benda yang kita buat tu, risiko dia yang kita kena tanggung ke tak. It is all your own choice. Okay, so kita the next question pula ini daripada Hafiz Mazli. Okay, hi Jason.
ada tips tak untuk suplemen yang sebab sekarang ni ada pelbagai jenis suplemen. Macam saya nak turunkan berat badan dan naikkan otot. So, so suplemen apa yang terbaik untuk saya mulakan? So, okay. Kalau nak naikkan otot tu, maksudnya kita kena make sure ada protein yang tinggi lah. So, first supplement saya akan ambilkan ialah either mass gainer atau whey protein, bergantung pada jenis badan kamu. Macam kita pernah cakap kan sebelum ni, ada jenis badan type, body type dia kan. So, jenis badan yang ectomorph, yang kurus kering, lebih baik kita gunakan mass gainer. Kalau orang yang jenis yang macam saya, badan endomorph, mungkin kita boleh makan kalori cukup daripada makanan biasa. Kita boleh ambil MMX whey. Supplement kedua saya nak gunakan ialah creatine, MMX creatine. So creatine tu memang satu suplemen yang banyak dikajikan, dah lama dalam market. Kalau macam saya dah kerja hampir 10 tahun kat sini. So daripada first day I work sampailah sekarang ni, creatine masih ada lagi dalam kedai. Itulah satu sign suplemen yang berkesan. If not, benda tu dah lama hilang. Sometimes kita boleh, ada tahu kita masuk supplement store, tahun next 10 years kita masuk, benda tu tak ada dah. Sebab apa? Most of the time those things don't really work that well. Tapi satu creatine ni boleh bagi satu assurance benda ni dah banyak dikajikan. Murah juga. Harga dia dalam RM70 untuk 80 sajian saja. Maksudnya 83 sen saja untuk setiap serving. So ada satu kajian yang menunjukkan bahawa kegunaan dia, test lah subjek dia 6 minggu menggunakan creatine. Tested subjek dia naikkan sebanyak 3 kilo otot dalam masa 6 minggu. So creatine dah lah murah, dah lah efektif. Kenapa kita tak nak gunakan dalam kita ni supplement regimen? Dan paling penting tak ada side effect. Yes, that's why. Dan untuk pengetahuan anda juga, ketika anda ingin mencari MMX creatine, sekarang pun MMX creatine mempunyai promosi iaitu RM65 sahaja. Okay? So dapatkan peluang ini untuk beli creatine itu juga. Okay? So soalan seterusnya daripada Goku Kakarut. Oh, Goku. Aku rasa dia peminat Goku ni. Ni customer ibu saya. Okay bos, antara whey mana yang terbaik bos? Whey mana yang terbaik? Senang nak cakap, bagi saya akan recommend benda yang saya guna lah. Saya takkan recommend benda yang saya sendiri takkan guna. So MX Whey tu brand yang saya memang recommendkan. I say again, bukan sebab Nutrition Pro yang jual. Sebab kalau kita tengok, kita kajikan dia kandungan dia, memang harga dia dengan kualiti dia sangat berpatutan. Lagi sekarang ni MX Whey ada promotion ke sekarang ni? MX Whey buat masa ni belum ada promotion lagi. Tapi walaupun ada ke tak ada promotion, harga dia dalam harga 210 tu memang bagi saya harga patuttan lah. Saya sendiri akan gunakan, saya akan sediakan beli jugalah. Sebab daripada segi per serving dia lagi murah. Yes. Okay. Dan dia pula 68 per serving. So rasa dia boleh tahan lagi lama. Lagipun skop dia pun bukannya besar. Okey, bagi anda yang ingin bertanya lagi soalan, anda boleh teruskan ajukan soalan. Type saja dekat soalan dekat kita orang punya Nutrition Pro dekat situ. So sebarang soalan tu kita akan baca lagi selepas ini jika ada sebarang soalan. Okey, so kita akan teruskan kepada lagi soalan seterusnya. Okey, dalam buku ini Jason membincangkan tentang karbohidrat dan lemak yang dia perlu diambil. So bolehkah Jason jelaskan tentang sedikit fungsi karbohidrat dan lemak dalam badan tu pula? Okey. So kalau kita cakap tentang karbohidrat tu, karbohidrat ada satu fungsi aja, iaitu untuk memberi sumber tenaga pada badan. So kalau secara teori dia, kalau kita hanya makan, kalau kita potong karbohidrat je, kita potong semua, kita makan lemak dengan protein saja, boleh tak kita hidup? Yes, kita boleh hidup lagi. Cuma memang kenapa kita boleh convertkan lemak ataupun protein kepada tenaga, tapi protein karbohidrat tu kita tak boleh convert pada protein, tapi lemak boleh lah. Tapi fungsi memang utama dia untuk bagi tenaga saja. Okay. So lemak tu dia lebih penting sikit. Sebab kenapa? Okay. Selain daripada memberi tenaga pada badan, lemak juga digunakan untuk manufacture atau untuk membuatkan hormon-hormon dalam badan. Sel-sel otot kita semua memang perlukan benda tu. That's why kalau kita tengok daripada segi diet lah, kita ada dietary dia, ada juga nama dia essential fats. Essential fats. So nama dia pun essential dalam bahasa Inggeris tu maksudnya penting. So maksudnya essential maksudnya kita tak boleh buat diri sendiri. Something macam non-essential fats, badan kita boleh buat diri sendiri. Tapi essential fats maksudnya kita dapat daripada sumber luaran. Itulah fungsi karbohidrat dengan lemak lah. Okay, so that's why dia punya perbezaan. Okay, soalan dia adalah seterusnya adalah kepada orang yang ingin mencapai badan yang kurang lemak ataupun lean body lah. Okay, so apakah patut mereka mengurangkan pengambilan karbohidrat dan lemak? Apakah jenis pemakanan yang sesuai untuk pula mereka ambil? Badan mereka sudah lean ke tak? Atau masih berlemak masih berlemak dan diorang nak capaikan untuk lean. Okay, so
Kalau let's say berat badan kamu tak turun-turun lagi, dah agak mungkin berbulan lah berat badan kamu dah maintain sama. So okay, pertama sekali kamu boleh start potong dulu karbo. Boleh juga potong lemak dalam diet kamu. Cuma saya lebih suka potong karbo tu sebab dia bagi saya lebih senang lah kita nak ukurkan. So sometimes yang lemak tu usually people tak makan macam straight up orang makan peanut butter, bukan macam orang US dia kira peanut butter satu scoop macam tu, ataupun avocado kita makan banyak, benda tu mahal kan. So sebenarnya kebanyakan orang Malaysia apa? Nasi. Tak boleh lari. Nasi tak boleh. 9 out of 10 times most of the clients I have atau customer saya, mereka makan kat luar lagi. Mereka makan macam kat mamak, mereka makan dekat economy rice store for my Chinese friends. So I suruh mereka start. Nampaklah mangkuk nasi tu, kalaupun kita tak sukat, kita dah boleh nampak. Okay, sekarang ni kita boleh start dulu potong satu suku. Jangan potong half dulu, satu suku dulu. Okay, dan kita tengok berat badan kita turun ke tak. Tak turun, kita potong lagi nasi tu. Itu contohlah apa yang saya akan bagi jawab lah. So apa makanan sesuai pula untuk orang yang nak lean pula? Lean Okay, so sebenarnya protein tinggi. Okay, antara berapa banyak benda yang dalam ini tips-tips diet hacks yang saya boleh bagi. Okay, so sebelum ni saya jenis diet saya memang typical bodybuilder, broccoli, chicken and rice. Benda ni nasi, broccoli dengan ayam lah. Okay, so memang tak sedap sangat, memang boring. Tapi sekarang ni kalau orang yang dah beli ebook saya, mereka akan tahu, customer ebook, thank you for watching. Mereka akan nampak ada resepi macam ada wrap low calorie, ada popcorn, ada apa lagi kat dalam tu? Ada French toast. Benda ni pancake pun ada. Okay, so jenis ni semua makanan-makanan yang saya dah khas saya designkan, yang dia kalori rendah, protein tinggi. So memang sesuai untuk berdiet lah. Sebab macam cakap, antara benda yang saya striving for atau nak jayakan ialah kita nak cari balance dalam hidup kita. Supaya one of the aspect is, walaupun you boleh diet macam tu, boring makanan, nak makan ayam tiap hari, ayam rebus, benda rebus ni, rebus tu, berapa lama kau boleh tahan? Kita nak jadikan benda ni sebagai satu lifestyle. Benda yang kita boleh lakukan for long term. So macam contoh dia, popcorn tu is one of my favorite snacks. Sebab kita kan lewat malam, I think most people dia stick to the diet most of the time. Tapi I rasa malam-malam tu dah rasa macam nak lapar kan, tak tahu benda nak makan lah. Rindu potato chips, rindu entahlah, rota ke apa. Okay, so popcorn tu senang je. Kebanyakan tempat kita tak tahu nak beli kat mana lah. Tapi so far I beli kat online, dekat Shopee atau Lazada. Dia dalam satu bag, dalam 1 kilo macam tu lah. Harga RM13 macam tu je. Ingat tak nama popcorn tu apa pula? Tak brand dia, tak ada brand. Dia just by itself like that lah. Tapi usually popcorn kena. Popcorn kena. Kau kena pop diri sendiri. So yang dekat popcorn tu you letak sugar ke ataupun kosong? Kosong. So letak je kat dalam. Kalau kita nak flavor kan, kita letak dalam microwave dalam 3 minit. Kita boleh letak dalam porcelain bowl lah, mangkuk lah. Ataupun microwave bowl Tupperware, kita boleh dalam 3 minit in high heat, pop, dah dapat popcorn tu. Lepas tu kita letak dalam satu ada Tupperware lagi ataupun bag. Kita boleh tambah benda macam pemanis tiruan, zero calories. Pemanis tiruan tu maksudnya dia pemanis tapi dia tak ada artificial lah maksudnya. Boleh letak tu kalau nak manis. Boleh spray spray minyak lah. Kalau nak bagi dia lekat tu kena spray minyak. Spray can kan PAM. Kalau korang tahu nama dia brand dia PAM ataupun Sandico, tu lagi satu brand yang saya gunakan. Ingatlah setiap satu second kamu spray tu ialah 10 calories. So 1-2 calories macam tu, 20 calories macam tu. Lepas tu kita tambah garam, kita tambah pemanis tiruan, kita boleh letak macam flavor. Kena guna kreativiti lah. Macam curry flavor pun boleh buat. Boleh seaweed pun boleh buat. Boleh letak sikit Milo powder kat dalam. Atau MXB protein letak kat dalam sikit. Ada protein tinggi lagi. Itu antara snack yang aku suka gunakan. It's a hacks yang kau boleh bagilah. So macam kalau rasa bosan, asyik minum je kan. So boleh pakai. Sebab benda ni dia ada banyak function yang kita boleh pakai. Okay, sama ada kita nak campur dengan popcorn pun boleh. Kita nak buat oat dia pun boleh. Kita nak campur dengan macam bubur gitu. Boleh pancake pun boleh. So, French toast, for my French toast recipe, saya akan gunakan MXV. This is something that I recommend kau gunakan MXV lah. Okay. Sebab kenapa? Flavor dia memang sedap. Memang sedap. Okay, what do I do with the MXV dalam French toast I? Okay, French toast tu kalau nak buat jenis yang healthy, senang aja, tak complicated pun. Aku gunakan gardenia, roti gardenia biasa je, white bread. Okay, kita ambil telur tu, kita buang kuning, kita letak yang putih, kita rendam, celupkan,
Kita make sure everything dah absorb. Kita gunakan spray minyak tu, ingat. Spray, saya suka guna spray minyak sebab setiap 1-2 saat kita tahu 10 calories, 20 calories, bolehlah senang bakar kan. Spray, lepas tu kita letakkan kita punya French toast, sampailah golden brown, kita flip kan. And then this is the best part. Okay, this is where we go the MMX way. Kita letak satu scoop dalam mangkuk yang kecil, kita letak sikit air. Okay, kita kacaukan sampai dia jadi pekat, sampai jadi macam sos. Dan kita taburkan atas kita punya French toast. Dah lah protein tinggi, dah lah kaloris rendah, memang mengenyangkan dan sedap. Saya makan tiap-tiap hari. Menu yang baru ni. If you guys don't believe me, follow my Instagram. Tiap-tiap hari Instagram story saya update training, saya ada update saya punya makanan, saya punya apa, saya punya recipe semua kat sana. So check it out. Kalau you tak percaya saya makan benda ni boleh lose weight, follow my journey. So lepas ni saya nak try dekat rumah lah, tengok macam mana buat benda tu Aku rasa macam sedap. Dengar bunyi macam sedap tak? Okay, so dekat sini pula patutkah mereka mengurangkan jumlah hidangan makanan seharian seperti 3 hidangan atau kepada 2 hidangan sahaja? Ini pasal pemakanan. Kekerapan makanan lah maksudnya. Yes. Okay, boleh je kita makan 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari macam biasa. Cuma dia tak optimal untuk kita nak binakan otot. Okey, sebab kenapa? Okey, so kalau kita nak gunakan satu example, saya boleh mungkin kalau dalam e-book saya ada satu graf. Kalau orang dah beli boleh buka lah muka surat yang ada letak graf kat sana kan. Okey, contoh ni graf lah. Bawah graf ni ialah muscle loss, inilah muscle gain. Pembinaan otot, ni hilang otot. Okey. So bila kita makan breakfast, ini breakfast ni yang pertama. Okey. Badan kita akan detect protein tu, dia akan bagi tahu badan kita tu binakan otot, proses binakan otot. Lepas tu dia akan start dipping down, dia start hilang otot kan. Okay, dia graf sepanjang hari kita makan 3 kali macam ni, naik turun, betul tak? Okay, tapi kalau kita nak binakan otot, kita nak dia optimal, kita kena make sure yang graf tu adalah kat atas kat sini. So kalau kita makan meal yang lebih tinggi, dia akan lebih atas, lebih membinakan otot. So kau kena ingat, proses membinakan otot dengan hilang otot, dia akan is together at the same time. Dia bukan macam sekejap kau bina otot, sekejap kau hilang otot. Tak, this going on at the same time. So kita make sure kita punya pembinaan otot tu lebih tinggi daripada kita punya penghilangan otot. Itulah sebab kita makan, bodybuilder selalu recommend makan 4 kali hingga 6 kali sehari. So for me, I makan dekat 4 hingga 5 kali sehari lah sekarang ni. So that's why hidangan tu tak perlu nak dikurangkan. Kecuali kalau kamu yang jenis yang on diet. Yang on diet tu still follow juga mungkin 3 kali sehari, but bukan yang jenis yang berminyak makan kulit ayam, telur kuning, bukan. Kalau yang bagi on diet tu is dia kena follow the diet food yang correct punya. Anda still kena breakfast, anda still kena lunch, kena makan juga tu sebab petang. Kalau macam malam rasa lapar, ambillah benda macam apple, green apple ke, whey protein ke. But it depends dengan orang punya badan juga at the same time. Betul. Okay, ada cepat naik, ada yang still maintain, ada yang cepat turun. So, tiada masalah. So, dekat situ juga jika anda macam merasa nak tukar pemakanan yang lain, macam nak pakai nasi biasa boleh, tapi kurangkan. Ataupun boleh juga beli brown rice pun boleh juga kan. Betul. Sama basmati kan. Tapi just tengok dekat nutrition fact kat belakang tu saja. Ada setengah brown rice dengan yang basmati, dia ada fat. Betul. Dia ada fat, dia ada kalori, dia ada sugar dekat situ. Just tengok. Ada saya pun tak ingat apa nama brand yang saya beli tu basmati, tapi dia memang zero fat, zero sugar, zero kalori. Memang ada. So dah saya tengok kat situ. Memang harga dia agak mahal. Okay. Actually got one hack aku boleh bagi dia. Tahu tak Adam, ada tak mie yang kalori dia 8 calories untuk satu mangkuk aja. Dia namanya shirataki noodles. Dia kanji daripada dia satu jenis root akar, satu jenis akar. 8 kalori je, banyak sangat. It's good for ketogenic diet. Orang yang tahu ketogenic diet maksudnya kita tak boleh makan karbo tau. So kalau benda ni sesuai untuk makan masa time diet keto, maksudnya kalori dia hampir kosong, 8 kalori. So kalau korang nak try, cuba tak dapatkan shirataki noodles ni. So far susah lagi untuk sumber daripada kat Ipoh, tapi so far aku dah nampak lah time 12 tu aku dah beli dekat Shopee atau Lazada lah. Dekat Shopee Lazada. Ada jual dekat sana. Tapi kalau dekat macam Tesco susah nak cari. Memang susah nak cari. Semua online je yang ada dekat luar. Lazada. Okay, actually there's a lot of things macam 0 calories pancake syrup ada pun ada. Yes, So I think satu topik yang saya letak dalam
ibu saya, dia macam ada banyak hacks lah, apa benda-benda yang I dah berapa tahun kita dah berdiet kan. Kita macam example lah, macam brother Adam ni dah share tadi tentang nutrition facts. Adam sudah ada buat kajian diri sendiri, ada tengok ada yang nasi macam ni. So it's like ni jugalah, saya ada sepanjang masa saya diet kan, saya ada jumpa yang benda yang actually sebenarnya diet ni boleh lagi sedap, boleh lagi bagus. Cuma kita tak kena ambil lebih masa untuk kaji lah. So kalau dulu pun saya memang tak tengok nutrition fact. Kalau dulu lah saya main beli, ambil. Tapi bila dapat kelik yang ajar macam mana buat benda tu, mesti kena tengok dekat situ. Tapi saya start buat pun ada daripada satu kelik lah. Nama dia si Azhar. So dia yang ajar benda tu. So dia bagi tahu make sure kena tengok dekat nutrition fact. Ada juga member yang lain macam Tuan Taufik. So dia bagi tahu okay. So dekat situ saya start tengok. Dulu kalau dekat shop supermarket, sekejap saja ambil apa yang barang beli habis siap. Biasalah tu. Tapi sekarang ni aku kalau dekat dalam supermarket aku macam rasa macam dekat 2 jam aku dekat dalam. Semua dekat 2 jam aku dekat dalam baru aku macam keluar daripada supermarket. Okey, so dekat sini pula soalan yang seterusnya pula, okey, kepada yang macam ingin menambah berat badan pula. Okey, ini soalan untuk menambahkan berat badan. Apa kesalahan yang mereka sentiasa lakukan dalam proses tersebut? Kesalahan ni dalam proses hilangkan berat badan. First, number one, dia orang selalunya advice yang paling kerap orang kita dengar cakap, potong nasi. Sebenarnya potong nasi kan. Ya, walaupun mereka potong nasi, tapi kalau mereka tak kilocalories, so maksudnya mungkin kaloris datang daripada air, daripada lemak. Okey, contohlah kalau kita makan dekat mamak tu, kau rasa okey, 1 tablespoon okey minyak olive oil macam ni, okey, ialah 150 calories. Kau rasa tak kubis yang mereka masak dekat mamak tu dia kira berapa tablespoon mereka nak letak sudu kat dalam kan? Tak ada. So mungkin daripada sayur yang berlemak tu mungkin kaloris terlebih kat sangat. So tu satu contoh lah. Kedua, tidak menggunakan pemanis tiruan. So contoh dia macam Coke Zero, orang tak suka minum sebab kenapa? Boleh dapatkan kanser. Benda tu kita dengar. Ada satu rakan sekerja saya, nama dia Hakim. Dia pernah berdebat dengan saya. Dia cakap, pemanis tiruan ni memang tak boleh, kena kanser. Kalau kita actually baca dengan kajian kan, kajian dia untuk dapatkan kanser daripada pemanis tiruan sucralose, kau kena minum dekat 50 botol Coke Zero untuk 20 tahun. Good luck. So itu dia punya perbezaan lah kan. Betul. Okay, so the next question pula, okay, macam mesti ramai orang tertanya-tanya macam okay, kalau saya lah, okay, saya boleh makan sebanyak mungkin, tapi berat badan saya masih still tidak naik lagi. So apakah petua Jason yang boleh bagilah? Alright, so that's why kita wujudkan suplemen macam MMX Mass Gainer ni. Sebab kenapa? Cubalah MMX Mass Gainer ni. Sebab dalam ni kaloris tinggi, protein tinggi, ada lagi GCA, ada lagi glutamin, ada lagi creatine, ada lagi test booster, ada lagi enzyme. So memang sesuai untuk orang-orang yang susah dah makan banyak kali tapi tak boleh naik. Cubalah Mass Gainer ni. So itulah petua dia. At the same time juga pemakanan dekat luar dengan rumah pun kena makan at least satu hari 6 kali. Yes. So itu akan menambahkan lagi berat badan. Tapi portion tu jangan terlalu tinggi sangat. Okay, kalau nak lagi dapatkan result untuk binakan otot tu, banyakkan makanan jenis yang protein, kurangkan jenis yang berminyak sahaja. Okay, so dekat sini sebelum kita akan teruskan lagi, kita akan ada lagi 4 soalan lagi sebelum kita akhiri dalam rancangan ini. So dekat sini saya nak sekali lagi tekankan kepada anda semua untuk Nutrition Pro sedang menjalankan promosi MMS Mass Protein daripada harga 210 dan kini hanya menjadi 180 sahaja. Dan yang menarik tentang promosi ini, anda boleh dapat dry bag tapi limit stok. Okay, selagi stok masih ada. So apa yang anda perlu buat, just type saya M+1, M+2 dan M+3. So pembelian di unit ke atas juga akan mendapat free shipping. Okay, so sebarang soalan boleh adukan ke dalam kita punya komen itu. Kita akan baca soalan mana yang kita akan sempat, mana yang tak sempat kita minta maaf, dan tapi kita akan cuba menjawabkan ataupun balas komen dekat dalam tu juga. So dalam buku Jason juga ada juga menyatakan bahawa mereka boleh menggunakan sos sebagai penambah perisak kepada pemakanan mereka. So bukankah jenis-jenis sos begini mempunyai ramuan seperti garam, gula dan lain-lain lagi yang memudahkan badan. Mungkin at the same time juga Jason boleh share apa jenis sos yang sesuai untuk pakai. Okay, so betul. Ada yang sos yang saya recommend dalam, ada yang ada kaloris lebih sikit, ada yang hampir kosong kaloris. Okay, so garam, topik garam ni memang satu benda yang memang saya rasa macam banyak orang dia salah faham. Kalau kita potong garam daripada diet kita, bukan benda yang sihat. Sebab garam tu badan kita gunakan sebagai satu elektrolit untuk bagi signal pada kita punya otot untuk bergerak.
Okay, kalau kita potong garam, semua garam kita punya diet, kalau tak cukup apa jadi? Boleh kena krem. Memang tak bagus. So garamnya excess, garam yang lebih, badan kita ada mekanisme yang mekanisme hormon lah. Kalau korang nak faham, mekanisme tu ialah hormon tu bernamakan aldosterone. Okay, aldosterone tu akan keluar bila badan kita nak tolak garam yang excess daripada badan. So jangan risau, makan je garam. Kalau berat tu takung, korang takut soalnya garam tu takung air. Betul. Air tu penting juga. 70% of our muscle is water. Air. So, makan. Lagi apa? Soalan kita ni? Sauce. Sauce. So, daripada gula. Okay, so contoh ni mana dalam fasa pertama diet you, boleh guna lagi sos-sos yang contoh ni macam Kewpie sauce yang mungkin kalori dia lebih tinggi sikit, lebih sedap sikit. Okay, tapi because kalau kita starting diet, kita ada lebih kalori lagi. Tapi semasa kita nak turun lagi, kita boleh gunakan kalori yang lebih lah. Sos yang kalori lebih rendah lah. Contoh macam sriracha yang 0 calories, mustard yang 0 calories. Semua sos-sos ni boleh tengok lah dalam channel ebook lah. Correct. So dekat sini kita sebenarnya ada lagi pelbagai topik yang kita boleh ajukan lagi. So dekat situ apa-apa soalan yang anda ingin kemukakan boleh juga bertanya dengan kepada Jason. Okey, sini ada kita akan bagi soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir dekat sini okey, apakah nasihat Jason kepada ahli bina badan di luar, terutamanya ahli bina yang baru bermula perjalanan mereka ni pula? So bagi saya adalah pertama sekali mesti tahu tentang asas pemakanan. Jangan aja selalu ikut nasihat-nasihat coach kamu tanpa membuat kajian diri sendiri. Mereka haruslah boleh menjawabkan semua soalan yang kamu ada, supaya make sure yang kamu guide dapat itu guide yang memang betul, memang accurate, dan kita tak membazirkan masa kita bila kita bertanding dalam bina badan. Correct. Buat research itu pun penting juga at the same time. Kita bukan tak pedulikan apa yang kita punya course ajar, kita pedulikan, tapi at the same time kita kena buat research juga. But bila buat research tu kita tak faham dan kita tanyakan kepada coach kita juga. So thank you so much for your time, Jason. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi untuk share dan juga mengajar, bagi tip tentang semua dan juga motivasi kepada semua orang dekat situ. So bagi anda yang masih menyaksikan rancangan ini, pastikan anda teruskan buat pembelian untuk hari ini punya promosi. Daripada 210 hingga menjadi 180 untuk MMS Max yang ini, dan pembelian hanya perlu type sahaja M+1, M+2 dan M+3. So pembelian 2 unit ke atas akan dapat free dry bag, dan dry bag itu adalah stok yang terhad, dan anda akan dapat free shipping jika anda membeli pembelian 2 unit ke atas. Okey, sebelum kita akan mengakhiri, kita akan baca sedikit soalan-soalan untuk yang menonton ini. So ini daripada saudara Erwin. So Abang Jason, apakah training split awak pada masa sekarang? Okay, pada masa sekarang ni saya mengawalkan training split chest, chest dengan tricep, back dengan bicep, shoulder satu hari dengan kaki satu hari. Saya tak ada rest day lah sebenarnya. Ni saya bukan recommend untuk orang yang baru starting, tapi kalau dah lama training, kita tahu dah badan kita macam mana. Kalau perlukan rest, baru saya rest. So ini soalan yang seterusnya daripada Muhammad Khairuddin. Bos, boleh ke makan roti canai? Memang suka menjawab ni, tapi ingatlah, kalau nak makan satu roti canai itu kena bakar dalam 300 kalori, kena jalan sejam. So ikutlah, kamu nak makan roti canai ke tak, up to you. Okay, makan roti canai boleh tapi sekali je lah. Tapi at the same time kena buat heavy workout. Betul. Okay, so ini daripada Ken Lau. May I have Jason Instagram? So mungkin dia tak dengar. Bolehlah ikut saya dekat Jason The Chua. Yes, Jason The Chua, CHUA. Ni dia minta nombor telefon pula. Nombor telefon? Oh, okay, nanti boleh DM saya. Okay, so thank you so much for you guys yang terus bersama dengan kami, dan terima kasih juga kerana jari anda terus share kepada semua orang. Thank you so much for your support as well. So dekat sini kita akan bertemu kembali pada hari yang sama dan waktu yang sama, dan sebarang perubahan kita akan updatekan dalam kita punya Facebook juga, iaitu MPNY. So pastikan anda yang tengah menyaksikan, pastikan tekan like kita orang punya Facebook, dan nak dapatkan sebarang informasi tentang workout, tentang aksesori pemakanan yang betul, segala informasi guideline ada dekat kita orang punya YouTube channel, iaitu Nutrition Pro. So pastikan anda tekan butang subscribe. Okay, bila anda tekan butang subscribe, jangan lupa tekan butang lonceng sebab itu yang paling penting. Dan like, comment and share. Okay, so segala informasi ada dekat dalam
Apa-apa pun kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Jason kerana sudi datang daripada Ipoh pada pagi sampai sekarang. Okay, meluangkan masa. So thank you so much for your guideline and everything. So you guys kalau dapatkan pergi IG Jason Chua ataupun pergi dekat MPC. So dekat situ anda boleh dapatkan juga Jason untuk communicate dengan dia juga at the same time. So DM dia lah, nak dapat konten nama pun boleh, ni minta training pun boleh, nak dapatkan e-book semua ada dekat dalam situ. Harga e-book tu adalah RM70 dan kini hanya menjadi RM40 sahaja untuk kali ini, untuk hari ini. So pasti jangan lepaskan peluang ini. So it's very important. So thank you so much you guys. Terima kasih sangat kerana terus bersama dengan kami. So kita akan berjumpa lagi. So pastikan anda terus pakai mask. Paling penting pakai mask, bawa sanitizer, penjarakan 1 meter, follow SOP yang telah ditetapkan. Jika anda rasa simptom itu ada dalam diri anda, jangan lengahkan masa, terus pergi ke hospital untuk buat pemeriksaan saringan. Okey, kita akan jumpa lagi. Stay safe. Goodbye. Assalamualaikum. Bye. Thank you.